Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bagi memberkati slot kita ni, kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah beri umur, kesempatan, kelapangan kepada kita, dan Allah pilih kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu di antara taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan peluang dan pengorbanan yang kita berikan, komitmen pada pagi ini, Allah pandang kita dengan kasih sayang, pandangan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Muhammad Azali bin Hasan, bertugas di Pejabat Pentadbiran Agama Islam Daerah Batu Gajah, sebagai Imam Masjid Daerah Batu Gajah dan sebagai Timbalan Pendaftar Daerah Batu Gajah. Jadi saya bertugas di Jabatan Agama Islam ni di Batu Gajah lebih kurang 8 tahun. Kemudian dipinjamkan ke daerah Kampar selama 4 tahun. Hari ini direzekikan semula balik ke Batu Gajah, lebih kurang setahun 3 bulan. Lepas ni tak tahulah campak ke mana, orang buah macam tu lah. Jadi Alhamdulillah, Allah pertemukan kita pada pagi ni, pada slot yang kedua. Alhamdulillah, tadi Tuan Guru saya Ustaz Fakhr Razi telah selesai, orang kata, memberi satu ilmu kepada tuan-tuan. Bertuah tuan-tuan kerana dapat, orang kata, mengambil mutiara-mutiara ilmu daripada Tuan Guru kita Ustaz Fakhr Razi. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, dapat kita sama-sama ambil, orang kata, perkara tersebut disemai dalam tugasan-tugasan kita yang diamanahkan oleh masyarakat kepada kita. Baik, apabila kita sebut seorang imam, sebab saya pun duduk di institusi imam, jadi satu perkara yang semua ni memang bertugas sebagai imam lah. Oh, ada Imam Khan. Hari ni orang kata bila kita sebut sebagai imam, masyarakat akan memandang sosok tubuh sebagai imam tu mestilah seorang yang perfect, mestilah seorang yang dihormati, mestilah orang tu lain daripada yang lain. Mesti, maksudnya bukan alien tak, tapi maksudnya lain daripada orang lain. Dia tak boleh berperangai seperti orang biasa-biasa. Maka tuan-tuan sebagai imam, yang bertugas sebagai imam, sama ada secara rasmi ataupun tak rasmi, maka tuan-tuan adalah satu susuk orang akan pandang, baik daripada perkara yang baik ataupun perkara yang tak baik. Itu satu perkara yang kita kena titik beratkan dalam orang kata, kita sebagai orang yang menyandang, memegang sebagai jawatan imam ni. Saya ditugaskan pada pagi ni untuk membicarakan dengan tuan-tuan, berkongsi sedikit pengalaman, etika dan personaliti para imam. Hari ni semua imam-imam, saya sentuh imam je lah. Sebab Abang Nasir dia siap, saya tak sentuh. Baik, apabila kita sebut tentang etika, apabila kita sebut tentang etika, maka dia melibatkan tentang perkara-perkara yang ditampilkan oleh seorang yang menyandang jawatan imam. Ni dah buka test. Apabila kita sebut tentang, Abang Nasir boleh kontrol di situ? Okey. Apabila kita menyebut tentang etika, apa saja kerjaya-kerjaya di dalam, orang kata, melibatkan masyarakat ini, etika adalah satu perkara yang sangat dituntut. Malah di dalam syarak, malah di dalam perkara-perkara adab, maka etika ni adalah satu benda yang pasti dan perkara pokok utama dalam
orang kata kita nak meletakkan posisi diri kita di dalam masyarakat. Terlebih dahulu saya ucap tahniah kepada sahabat-sahabat kita yang hadir jauh daripada Alustar Kedah. 6 orang. Selain daripada Alustar ada jauh lagi tak? Raya Mesra paling jauh. 2 orang. Tahniah. Sebab itu apabila kita sebut tentang pegawai masjid, pegawai masjid ni dia yang paling atas adalah imam. Yang kedua adalah penolong imam. Ketua imam, penolong imam, kemudian Bilal. Dan pembantu Bilal. Macam masjid tuan-tuan ada pembantu Bilal? Tak ada. Semua dikira Bilal lah. Okey. Tapi posisi dalam enakmen pegawai-pegawai masjid Negeri Perak, itu turutan organisasi yang kita kena tahu. Dan kita kena tahu posisi kita di dalam masjid tersebut, apa jawatan dia. Sebab apa pentingnya kita kena mengetahui posisi kita sebagai pegawai di dalam masjid tersebut. Adakah kita sebagai imam 1, imam 2, imam 3, ataupun pembantu imam? Maksud pembantu imam ni dia imam pelapis. Maksudnya dia imam, tapi dia adalah benda-benda tugasan imam dia tak naik. Contohnya dia tak naik atas mimbar baca khutbah. Dia tidak mengetuai majlis-majlis rasmi. Dia hanya membantu jika imam-imam yang rasmi ni tidak boleh, orang kata, mengisi slot tersebut. Dia membantu imam. Itu pembantu imam. Dan Bilal, selalu Bilal ada 3 ataupun 4 orang. Dan pembantu Bilal, selalu pihak masjid akan meletak pembantu Bilal ni adalah siak. Siak ni akan membantu tugas-tugas Bilal. Baik. Dan selepas itu kita ada siak. Kemudian noja. Tuan-tuan ada noja? Noja ni bahasa lama. Kita panggil siak semua. Tapi noja ni, kalau dalam enakmen noja ni, hanya dia menjaga sekitar luar. Pembersihan sekitar luar, taman, tanam pokok, cuci tandas. Itu daripada segi, orang kata, organisasi Bilal-Bilal dan pegawai-pegawai masjid. Baik, saya tak sentuh yang lain. Cuma saya nak sentuh tentang pegawai ketua imam, sama ada imam besar, imam utama, imam 1, dan kemudian imam-imam yang bertugas di masjid dan pembantu imam. Itu antara satu benda yang kita kena tahu. Kedudukan kita, posisi kita di dalam satu-satu institusi masjid yang kita bekerja. Baik, tuan-tuan semua duduk di dalam satu institusi yang dikatakan institusi yang paling dipandang oleh masyarakat, tempat yang paling baik. Tuan-tuan sudah pasti perlu menjaga etika, perlu menjaga penampilan, perlu, orang kata, mempersonalitikan diri kita sebagai orang yang dilihat oleh masyarakat. Baik. Sebab itu bila berjawatan imam ni, orang imam tu pakai kepiah kotor pun orang tegur. Betul tak tuan-tuan? Pakai baju tak berayan pun orang tegur. Betul tak? Sebab itu, kalaulah tuan-tuan bukan imam, tuan-tuan pakai kopiah tek lalat, ada orang nak bersibuk? Tak ada. Sebab imam ni dipandang masyarakat cukup mulia. Maka sebab itulah tuan-tuan dipilih untuk menyandang jawatan tersebut, dan tuan-tuan perlu menjaga etika dan penampilan tuan-tuan sebagai seorang pegawai masjid. Baik. Dan apabila kita sebut etika, maka etika yang saya dapat gariskan pada pagi ni, iaitu ada 4 perkara yang saya nak bawa pada tuan-tuan. Iaitu etika pakaian dan penampilan, etika menjalankan tugas, etika dalam bersosial, dan etika umum. Keempat-empat garis panduan ini, sebagai seorang imam, dia perlu menepati apa kehendak syarak dan apa kehendak undang-undang dan enakmen yang terdapat di dalam enakmen pegawai-pegawai masjid, khususnya Negeri Perak, Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam Negeri Perak. Baik.
Next. Oh, sini. Oh, saya tak boleh jalan lah. Apa tu? Boleh petik jari. Okey, baik. Yang pertama kita tengok pada slot etika pakaian. Kita cepat sikit lah ya. Sebab kita saya cuba akan habis pukul 1. Supaya tak kata ambil masa tuan-tuan. Baik. Apabila kita sebut tentang etika pakaian, sebagaimana yang saya sebut kepada tuan-tuan tadi, tentang etika, tata cara ataupun garis panduan dalam kita meletakkan diri kita sebagai pegawai masjid yang berjawatan imam. Yang ni perlu. Apabila kita lihat yang pertama, etika pakaian dan penampilan. Berpakaian kemas, rapi, menutup aurat setiap masa, terutamanya ketika sedang menjalankan tugas. Yang ni penting tuan-tuan. Sebagai seorang imam, dia perlu orang kata menitik beratkan tentang penampilan, daripada segi pakaian dia, daripada segi orang kata kaedah dia memakaikan sesuatu pakaian, terutamanya ketika sedang berhadapan dengan masyarakat. Kebanyakan kita lihat imam-imam kadang-kadang butang baju Melayu pun tak cukup. Pinai atas mimbar, baju tu buka. Tuan-tuan, ada hadis Nabi SAW. Nabi pernah tegur seorang sahabat namanya Sauban bin Bujdad. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab hadis bab adab, ketika mana Sauban bin Bujdad semayang, terbuka leher, baju, kola baju dia, ketika semayang. Selepas semayang, Nabi SAW panggil Sauban. Sauban ni siapa? Sauban ni seorang budak suruhan Nabi, yang setiap-tiap pagi dia akan sediakan bekas untuk Nabi bersuci, Nabi berwuduk untuk solat. Sauban ni, bila habis selesai dia semayang, Nabi tegur, Nabi kata, mai Sauban, mai jap. Dia kata, tutuplah leher bajumu itu walaupun dengan sebatang duri. Maksudnya kepentingan apabila kita dalam orang kata daripada segi adab berpakaian, yang pertamanya mesti kemas dan rapi. Bukan mesti baru dah, mesti berpakaian kemas dan rapi. Tak kiralah berkola cekak musang kau, tak kiralah baju tu jenis orang panggil satu lagi tu apa, teluk belanga kau, macam-macam hari ni pattern baju congsam ke apa ke, terpulang pada tuan-tuan nak pakai macam mana. Tapi biarlah dalam keadaan masyarakat memandang imam itu bersedia dalam nak menjalankan tugas. Ni kadang-kadang butang baju Melayu pun butang lubang hat lain masuk hat lain. Naik atas ada? Tak ada lah tuan-tuan, tak ada. Tuan-tuan wali-wali. Ni ada tuan-tuan. Kadang-kadang butang baju Melayu ada, tapi dia tak kancing. Sebab apa? Bila orang memandang, dia kata macam ni ke imam? Kan takkan baju Melayu pun tak sempat butang. Masyarakat dia belik sampai macam tu. Sebab itu etika dalam pakaian, dalam sidang, orang kata dalam bidang kita menjalankan tugas, perlu dalam keadaan bersih. Tak semestinya baru, tetapi bersih. Kalau boleh iron lah, kan? Iron bagi kemas. Kalau pakai blazer, jubah blazer tu, kalau boleh kancing sampai atas. Kata ustaz duduk atas mimbar panas. Ada masjid tuan-tuan, saya dapat jemputan masjid panas. Tapi macam mana tu yang saya kata, macam mana pegawai masjid sini boleh tahan? Kita pakai blazer, pakai jubah, duduk atas mimbar. Kurang-kurang minta kat AJK bagi satu kipas hak kecil pun jadilah. Tala dekat imam waktu atas mimbar. Ni imam dah mandi peluh atas tu. Bukan takut sebab panas. Sebab tu tuan-tuan jangan orang kata lokek dalam beri idea kepada AJK. Cakap mintalah kebajikan kami jaga. Bukan takat kami imam masjid, kami duduk atas mimbar tu panas, makmum bolehlah duduk atas aircon. Dalam aircon, kena aircon. Kami ni membelakangkan aircon. Kadang-kadang aircon tu hanya tala dekat tempat imam, mimbar tak kena. Bila tak kena, kita duk peluh. Tu yang kita duk pakai butang baju Melayu kena buka. Bila kita, keterampilan kita tu dalam keadaan tak, orang kata tak menarik, maka apa penyampaian yang kita nak sampai pun orang tak mau dengar. Sebab itu etika dalam berpakaian tu penting dalam penyampaian. Bila tuan-tuan pakai dengan kemas,
maka apa yang butir-butir tuan-tuan nak ucap itu, orang akan lihat. Tapi ni kalau pandangan masyarakat, orang kata jemaah pun lihat pada tuan-tuan jenis pakai pun tak menepati apa sebagai seorang imam, nak cakap benda bab sopan santun, orang dah akan peleceh kita. Sebab itu etika yang pertama, mestilah berpakaian kemas. Kemas di sini mestilah dalam keadaan teratur. Kalau tuan-tuan jubah blazer tu, basuhlah. Ni sampai setahun tak basuh. Gantung habis peluh masuk dalam luka. Ni, jenis ada masjid, dia bertukar-tukar. Satu blazer sampai 3-4 orang pakai. Tu yang masjid yang sedia satu je lah. Pakai 2-3 orang pakai. Jadi kat situ, tuan-tuan kalau boleh, basuh pakaian tuan-tuan. Iron cukup-cukup, kemas, letak sangkut. Ni kepiah untuk bertugas. Ini serban untuk bertugas. Ni kepiah pi jalan pi pasar. Jangan kepiah yang sama. Saya tengok ada satu tempat, ada orang yang dia bertugas masjid, kepiah tu lah dia pergi market. Kan? Kepiah tu dah belacan pi bertugas. Orang kan kata, "Ustaz, tolonglah tegur orang tu." Kan? Kami masyarakat pun tengok kata tak ada, takkanlah tak ada bini nak tolong basuh kepiah. Orang fikir sampai macam tu. Jadi kita sebagai orang yang dipandang oleh masyarakat, yang pertama tadi, mestilah berpakaian dengan kemas, menutup aurat setiap masa, terutamanya ketika sedang menjalankan tugas. Baik, yang kedua, ini dalam orang kata perkara yang menjalankan tugas. Bagi seorang imam pegawai masjid, di luar bidang tugas dia, maksudnya di luar masyarakat, di lapangan, bukan di dalam masjid, perlu juga berpakaian seperti seorang imam. Bukan maksudnya kena pakai jubah 24 jam. Tuan-tuan, sebab tu saya kata tuan-tuan kena maklum, kena tahu apa posisi tuan-tuan dalam masyarakat. Kalau kita kata, alah imam ni hanya tempat solat je, luar solat tak perlu kita berwatak seperti imam. Ada imam-imam yang di luar semayang, di luar orang kata tugasan dia, berpakaian pi, orang kata berjoging apa semua, pakai seluar setengah tiang. Kan? Walaupun daripada segi auratnya tutup, ustaz, bawah sikit daripada lutut tu tutuplah. Kan? Tapi daripada waraknya tak ada. Apa sifat warak? Hati-hati. Kita sebagai seorang imam ni kena ada tanam dalam diri ni sifat warak. Sifat warak tu apa dia? Sifat hati-hati. Walaupun dia boleh pada masyarakat umum, tapi pada masyarakat khusus seperti seorang imam, dia tak ni. Kalaulah seorang ustaz, kan? Seorang ustaz pakai seluar tu seluar ketat bawah lutut, pakai singlet pi jogging taman permainan. Apa pandangan masyarakat? Apa tuan-tuan akan pandang pada ustaz tu? Dalam hati tuan-tuan, ikhlas tuan-tuan. Mesti tuan-tuan kata pakailah sikit ni ha. Kalau orang biasa pakai tak ada masalah. Ni ustaz kot. Nampak tak? Begitu juga seorang imam kalau berpakaian seperti itu, bukan tak boleh pakai. Tapi bila kita ada sifat warak, hati-hati dalam tindakan kita, maka kita akan menjaga etika penampilan kita di luar masyarakat. Bukan saya suruh hari ni kata seorang imam keluar pun kena pakai baju Melayu bersamping. Nak pergi market kena pakai jubah. Tak. Tapi pakailah pakaian yang lebih sopan. Walaupun kebiasaan orang boleh pakai macam tu pergi market, tapi kita sebagai seorang yang menyandang jawatan, memposisikan diri kita sebagai imam, maka penampilan tuan-tuan di luar bidang tugasan tuan-tuan pun kena bersopan. Sebab tu kena tanam sifat warak. Warak tu hati-hati. Baik. Dan yang kedua, iaitu memakai pakaian yang bersesuaian dengan aktiviti. Ni yang saya kata tadi. Berpakaian dengan sesuai dengan aktiviti. Sebagai seorang imam, saya nasihatkan, kita di luar bidang tugasan kita pun menjadi pandangan masyarakat. Kalau boleh, tuan-tuan berpenampilanlah seperti tuan-tuan pakai ni. Kan? Kalau duduk di tengah masyarakat, bersosial dengan masyarakat, walaupun aktiviti-aktiviti tersebut adalah luar daripada bidang tugas kita, pakailah pakaian yang menunjuk watak kita sebagai seorang imam. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab lama ni tuan-tuan,
Orang yang menanggai kepiah ni pun ada sifat fasik. Oh, ada Ustaz Azhan. Tak pasal. Ada sifat fasik. Sebab apa tok guru kita sebut macam tu? Sebab kepiah ni menjaga adab kita. Kepiah yang kita pakai ni menjaga adab kita. Sebab kepiah ni boleh jadi orang kata pendinding kita daripada perkara-perkara maksiat yang kita nak buat. Kita tengok orang nak nikam nombor, dia pakai kepiah? Tak pakai. Yang pakai kepiah nak pergi nikam nombor pun cabut kepiah masuk bukit. Sebab apa? Dia memandang mulia kepiah ni. Jadi berkepiah tu, sebagai seorang watak imam, berkepiah itu adalah simbolik kepada apa? Kepada kepribadian dia. Bila dia berpakaian seperti orang yang bukan kata kena tunjuk alim pakai kepiah dak, supaya menjaga diri dia daripada maksiat-maksiat di luar sana. Sebab tu boleh je tuan-tuan, pakailah macam mana pun, nak cabut kepiah pun boleh. Tapi sebolehnya. Kan, kalau kita pakai kepiah, pi jogging, macam kawan saya tuan-tuan, di Jordan, main bola pakai kepiah. Pakai kepiah, kita kata buka lah. Bukan takat main bola tuan-tuan, tidur pun pakai kepiah. Saya kata, alim tak alim, kepiah ni macam melekat kat kepala dia. Main pakai kepiah, orang kata cuma mandi je tanggai kejap. Tapi keluar bilik air, celah tuala dia, ambil pakai sarung balik. Dia seolah-olah dia nak menjaga. Ada orang jenis macam tu. Sebab itu kadang-kadang kita lihat orang yang macam ni lebih orang kata tertib dalam tindak tanduk dia saat dia berada di sekitar masyarakat. Sebab itu dalam keadaan macam ni, kita sebagai seorang yang penyandang lah, jawatan pegawai masjid ni, tak kira imam, bilal dan siap, maka kita mesti berpenampilan yang orang hormati kita. Kalau kita berpakaian kepiah, kita orang kata dalam keadaan orang kata kita berpakaian sopan, orang nak ajak kita buat cakap bukan-bukan maksiat pun payah, betul tak? Kita kadang-kadang jadi orang akan segan dengan kita bila kita duduk dengan dia. Ustaz kot duduk dalam kalangan kita ni, takkan kita nak cakap bukan-bukan. Maka kita, pakaian kita mampu mendindingkan orang-orang yang sekitar kita menjadi orang yang lebih baik. Dan yang ketiga iaitu memakai wangi-wangian. Ni biasa, ni sunnah Nabi SAW. Antara orang kata imam, salah satunya dia kena berpenampilan menarik. Salah satunya perfume yang dipakainya. Tuan-tuan tahu, Ustaz Azhar Idrus, dia hanya suka pakai satu wangian, oud yang dipakai. Trademark yang dia pakai tu sehinggakan orang akan tanya, Ustaz pakai wangian apa? Apa jenama oud Ustaz pakai? Tuan-tuan, bila seorang ustaz ataupun seorang imam memakai satu wangian yang boleh menarik orang kata perhatian jemaah-jemaah, itu satu dakwah yang kita boleh. Mungkin selalu sebelum ni jemaah yang bau wangian yang sebelum ni mungkin dia kata biasa je, tapi aku suka wangian imam ni. Itu satu dakwah. Kalau kita pakai wangian-wangian yang kesukaan Nabi SAW seperti oud daripada kayu gaharu dan sebagainya. Bukan kata beli mesti yang mahal dah. Hari ni oud ada juga yang murah, RM20 pun ada. Kan? Ataupun wangian-wangian biasa daripada kasturi dan sebagainya. Wangian yang dipakai itu mampu menarik perhatian orang. Dia jadi terapi pada orang untuk melihat siapakah yang memakai wangian tersebut. Sebab tu saya letak kenapa wangian. Orang lain pun pakai. Tapi apabila kita memakai satu wangian yang mesra dengan jemaah akan selesa dengan kita. Bila kita datang kepada jemaah pun dalam keadaan kita berwangi-wangi. Kan, maksudnya dalam keadaan tidaklah ada bau badan. Orang kata dalam keadaan baju kita berbau peluh dan sebagainya. Jemaah pun tak suka. Tapi dalam kita berketerampilan dalam masyarakat, orang kata khususnya dalam kita menjalankan tugas, mengimamkan solat ataupun mengetuai majlis-majlis rasmi di dalam masjid, maka wangi-wangian itu adalah satu tarikan etika yang perlu kita titik beratkan. Baik. Dan yang seterusnya, apa dia?
iaitu menyisir rambut, merapikan misai, janggut dan jambang. Baik, ini adalah satu etika yang cukup kena titik beratkan oleh para pegawai masjid. Pegawai masjid mesti menjaga etika. Baik, saya pernah ada satu masjid saya pergi kuliah, Tok Bilal dia rambut panjang, pergi ikat, nak semayang dia ikat rambut. Ada satu hadis Nabi suruh melepaskan ikatan rambut ketika nak solat. Bukan tak boleh panjang rambut. Boleh panjang. Tak ada masalah. Sebab itu salah satu daripada sunnah Nabi. Saya tak mau letakkan kata imam mesti rambut pendek. Sebab Nabi itu juga imam. Dan Nabi berambut panjang. Tapi rambut Nabi itu kemas. Kemas. Tak semestinya kena lurus, pergi rebonding, pergi salon, tak. Tapi kemas. Ada satu imam satu masjid tu, bila saya kuliah, saya nak semayang maghrib tu, saya semayang belakang dia, saf kedua. Saya lambat. Saya tengok, dia berikat rambut dia. Kan? Berikat. Dia ada line merah pula. Macam dye lah rambut dia. Saya kata, kamu Bilal ke? Bilal. Kata, kamu tahu tak? Orang kata ikat rambut ni salah satu perkara makruh, kata Imam Nawawi. Dia kata, habis kalau tak ikat, serungah lah saya. Kalau tak mampu bila kita lepas, rambut kita jadi serungah. Kalau orang Kedah panggil apa? Serugum . Orang Kedah panggil serugum . Maksud serungah. Maka dalam keadaan macam tu, maka lebih baik aula kamu mengerat rambut kamu menjadi kemas. Tapi imam kebanyakannya rambut pendek. Sebab jemaah ni banyak lorat dia. Dia akan tegur imam, panjang rambut. Imam, orang kata tebal rambut. Tak ada masalah. Tapi yang penting sisir rambut tuan-tuan. Dan berpakaian kepiah dan berserban kalau boleh, kalau yang rambut panjang. Supaya apa? Bila kita pakai tu, rambut kita kemas. Bila kita berpakaian songkok atau kepiah dan serban tu, maka rambut kita terapi dengan sendirinya, dengan sebabkan kepiah yang kita pakai. Baik, merapikan misai dan janggut. Sebagai imam, penampilan misai dan janggut ini adalah satu trademark. Kalau boleh simpan janggut, simpan janggut. Ni ada imam botak, janggut tak ada, botak. Tuan-tuan, kalau pergi Arab, botak-botak ni, orang Arab ikut, tuan-tuan. Betul. Dia peluk ke belakang, tuan-tuan. Betul. Sebab itu, bagi orang Arab yang lelaki yang tak berjanggut ni, dia lebih kemirik kepada perempuan. Orang kata peribadi dia seorang perempuan. Sebab tu kita kena simpan janggut. Orang Arab dia simpan janggut. Nipiskan misai. Walaupun kita tok guru silat jadi imam, nipislah misai tu, tak payah tunjuk garang. Sebab Nabi sendiri ada hadis. Nabi sendiri mengeluarkan sebuah hadis yang kata apa? Kita sebagai seorang muslim ni menipiskan misai dan merapikan janggut kita. Tak semestinya ada jambang. Saya pun buat jambang tak mau jadi. Jadi kita cukur daripada jambang 2-3 helai bagi orang gelak. Lebih baik orang kata kita cukur. Kan tak apalah. Dia banyak jambang dia. Jambang pun tuan-tuan, orang kata buatlah dalam keadaan kita, orang kata rapikan misai dan kemas kita lihat. Bukan janggut serabai. Hak makan teh tarik tadi lekat buih tak terus jadi imam. Sebab apa? Dalam keadaan kita berketerampilan yang seolah-olah jelik di mata masyarakat, orang akan berbunyi pada kita dan orang tak ikhlas nak mengikut jemaah kita. Sebab itu salah satu daripada perkara kebersihan dalam urusan peribadi. Janggut, rapikan janggut, misai dan sebagainya. Baik, kita terus. Baik, itu daripada segi etika berpakaian. Kita masuk kepada etika menjalankan tugas. Bismillah. Etika menjalankan tugas. Ini salah satu benda yang penting juga. Sebagai seorang pegawai masjid, sebagai seorang imam dan bilal. Yang pertama, sentiasa mengikhlaskan diri dalam melaksanakan tugas.
sentiasa mengikhlaskan diri dalam melaksanakan tugas. Kita sebagai seorang imam kena ikhlas dalam menjalankan tugas. Ada imam yang hanya datang waktu solat, time tugas dia. Time dia tak tugas, dia tak main. Ada jenis imam yang datang yang hanya boleh datang nak jadi imam hanya time tugas dia. Bila bukan tugas dia, dia tak mau naik. Ada tak jenis macam tu kat masjid tuan-tuan? Ada. Saya bukan nak cari siapa-siapa salah tak, tapi ni bukan semua masjid dan bukan sikit pula masjid yang jadi macam ni. Bila imam yang bertugas tak hadir, imam yang lain yang ada kat situ dia kata bukan tugas aku, kita masing-masing kena bayar. Hang jagalah tugas hang. Kan? Aku jaga tugas aku. Bila jadi orang kata komunikasi yang tak baik di antara pegawai masjid, imam-imam yang ambil alih tugas jadi imam pada waktu tersebut siapa? Orang luar. Jemaah. Biasa jadi macam ni. Bila jemaah yang naik jadi imam, dia bukan takat dia jadi imam je. Dia berbunyi lepas semayang. Dia kata, apalah imam pun tak hadir. Kan? Laun ambil tapi tak hadir. Jadi fitnah kepada orang. Mungkin dia tak hadir sebab dia sakit. Mungkin ada urusan-urusan yang tak dapat dia menghadirkan diri pada waktu tersebut. Sebagai imam, orang kata ataupun berjawatan imam sama dengan orang yang patut tugas tak hadir. Imam yang sama. Maka kita kena jaga. Bukan nak menjaga nama imam yang tak hadir tak. Tapi kita nak menjaga institusi masjid tersebut. Badan yang kita bernaung di bawahnya. Menjalankan tugas. Sebagai imam, jangan duk berkira sangat. Setengah orang, dia berkira, dia kata, ni bukan tugas aku, ni tugas dia. Ada sampai nak naik khatib pun, dia kata, minggu aku minggu kedua, ni minggu ketiga, dia punya tugas. Aku dah naik minggu lepas. Apa salahnya kalau dah tak ada siapa naik pergi ha? Jangan duk berkira, kata, sama-sama dapat. Takkanlah ni. Ikhlaskan diri kita. Ada bahagian yang Allah balas atas dunia, ada bahagian yang kita nak Allah balas di akhirat. Kalau semua benda yang kita nak buat tu Allah balas direct atas dunia, apa yang kita akan claim di hadapan Allah Ta'ala atas amalan kita? Esok bila kita duduk depan Allah Ta'ala dalam saat kita nak minta apa yang kita buat dan dibalas pahala, kita kata Allah kata apa, kan hang dah dapat apa yang hang nak. Hang buat sesuatu benda hari tu, hang nak dapat apa yang hang nak. Hang hajat. Hang dapat tak? Hang dapat. Jadi pada sisi aku hang tak dapat apa-apa. Itu dalam kita menjalankan tugas, ikhlas adalah pokok utama. Sebab tu kalau imam-imam senior saya tak mau tegur. Ni imam-imam muda ni. Kadang-kadang ada di rumah, kotas belakang masjid, rumahnya dekat dengan masjid, tapi bukan tugas dia, dia tak hadir ke masjid. Dia tak hadir ke masjid. Sebab apa dia kata bukan tugas aku? Kadang-kadang imam tu dia semayang jemaah pun bukan tugas dia. Dia semayang di rumah. Bukan sikit dan bukan banyak. Tapi ada setengah-setengah tempat jadi macam ni. Kena buang perkara-perkara tersebut. Ikhlaskan diri tu bukan kita meletakkan diri kita hadir di masjid hanya kerana tugas kita yang dibayar. Sedangkan hadir masjid itu adalah fardu ain bagi setiap individu. Tak kira waktu tugas ataupun tidak. Apabila datang kelompangan imam yang bertugas tak hadir, kita kena mengambil tanggungjawab tersebut. Jangan suruh Tok Bilal. Tok Bilal ada kamat. Tok Bilal yang kata, hampilah, hang tugas hari ni, hang pembantu imam hari ni, hang naik. Dialah qomat, dialah naik jadi imam. Ni pun jadi satu masalah. Bukan tak boleh. Boleh je. Tapi daripada segi adab, perhatian masyarakat, tu yang saya kata tadi, sifat warak penting. Hati-hati. Sebab tindakan kita menyebabkan ada kritikan-kritikan daripada sidang jemaah yang hadir di masjid tersebut. Kita kena peka dan alert. Belum terjadi, kita dah kena fikir dulu. Maka jadi kita nak menjaga maruah masjid yang kita bernaung, maka kita kena ambil tanggungjawab itu. Bila imam tak hadir, maka kita sebagai tempat, ataupun imam lambat, kita sebagai orang yang bertanggungjawab sebagai imam di masjid tersebut, ambil cepat-cepat
sebelum jemaah lain, jemaah yang biasa datang ambil tempat. Saya berpengalaman macam tu. Kan? Saya pun bukan 24 jam ada di masjid. Malam pun memang tak ada lah malam duduk di masjid sebab kuliah. Tapi saya nak bagi tahu, kalau imam ni ada sifat berkira-kira dengan kawan-kawan, dia akan jadi buah mulut masyarakat. Harmoni dalam pegawai masjid pun dah tak ada. Sebab tu pokok utama, kalau tuan-tuan sebagai imam senior, yang paling penting kena terapkan kasih sayang, hormat menghormati antara pegawai masjid. Maksudnya jangan duk kira ikhlaskan diri. Kalau kita sebagai orang dah tolong, orang kata tampung tugas kita, berilah sedikit sagu hati. Ataupun kurang-kurang ucaplah terima kasih. Terima kasihlah hang tolong ganti aku semalam waktu asar. Asar ni hang punya tugas, aku ganti balik. Harmoni tak? Harmoni ni tak. Buat main tak tahu, dia tak datang, dia tak bagi tahu orang. Orang diam kata dalam grup WhatsApp pun tak bagi tahu. Dia tak datang. Orang pun tak tahu dia tak datang. Mari bila datang orang yang lain tugas dia, ambil tugas dia. Orang yang ambil tugas dia sekali bolehlah senyum. Kalau dah berkali-kali, sebulan sampai 7 kali tak hadir, orang akan berbunyi. Pegawai masjid tu akan bunyi. Dia kata, dia ni bila dah ada orang ganti, ambil pula, orang kata kesempatan. Jadi jangan kita sebagai seorang imam hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting kita bukan jaga nama kita, jaga nama institusi masjid yang kita bernaung tersebut. Baik. Yang kedua apa dia? Silalah hadir awal ketika menjalankan tugas. Ni penting. Ni penting. Selalu saya nak tegur waktu solat Jumaat. Solat Jumaat. Waktu lain saya tak nampak lagi lah solat Jumaat. Solat Jumaat kalau imam boleh hadir, hadirlah awal setengah jam ataupun sejam dah berada di masjid. Kalau bertugas 1:30 masuk, pukul 12:30 dah kena ada di masjid. Ustaz nak prepare khutbah. Kat masjid tak boleh prepare khutbah. Saya bila khutbah nak jadi khutbah, walaupun kadang-kadang khutbah tu yang kita hantar ke jaib, kadang-kadang khutbah tu yang kita buat, kita dah tahu dah, dalam tab kita dah ada. Tapi kita bila nak naik atas tu, walaupun orang dah biasa naik atas mimbar, dia akan rasa gugup juga. Tambah-tambah ada tok-tok guru yang duduk depan kita, kita ternampak dalam saf tu, kita jadi gugup. Jadi apa? Seorang imam, dia perlu 1 jam atau 1,5 jam sebelum bertugas sebagai khatib. Dia kena prepare sungguh-sungguh. Jangan ada gangguan, jangan main WhatsApp waktu tu, jangan duk tengok Facebook. Tumpu pada tag khutbah yang kita nak baca. Hadam betul-betul apa khutbah yang kita nak baca. Sebab itu hadir awal ni salah satu benda adab yang perlu dititik beratkan sebagai pegawai masjid, seorang imam. Bila nak tugas, datang awal. Ni dak tuan-tuan, makmum dah penuh, saf pertama dah, saf kedua dah penuh dah. Dia main kot belakang, main langgar tu. Para jemaah nak masuk bilik imam hak kat depan tu. Ada setengah masjid tak apalah, ada pintu kot luar depan, boleh masuk. Ada setengah kena ikut belakang, masuk ikut dalam. Bila dia macam tu, orang duk sedang wirid, orang sedang solat, dia main langkah, dia kata, Tok Imam kelang kabut. Lagi 10 minit nak masuk waktu, dia baru masuk dalam bilik imam. Siqahnya tidak ada. Siqahnya tidak ada. Sebab itu di dalam perkara hadir awal ni, Tok Imam kena titik beratkan. Sebagai imam, saya bagi tahu petuanya, kalau bertugas sebagai khatib Jumaat, maka tuan-tuan paling kurang setengah, paling orang kata paling minimum yalah, mesti setengah jam sebelum masuk waktu solat. 12:30, 1 tu dah ada di masjid. Kalau hari ni lah masuk 1:22, 1:30 masuk. Kurang-kurang pukul 12:30 pukul 12:30 ataupun pukul 1 paling last dah ada di dalam bilik imam. Waktu tu tuan-tuan, Tok Bilal jangan kacau. Bagi tahu kat AJK masjid, nak umum apa-apa, bagi SU umum. Jangan Tok Imam umum. Waktu ni bukan tugas Tok Imam nak umum macam-macam. Ada setengah masjid Tok Imam yang umum iklan, Tok Imam yang umum ada sesi temu duga apa sekian-sekian. Bukan waktu tu. Yang nak umum siapa? Kerja SU. Siapa? Timbalan SU. Siapa? Timbalan pengurusi. Yang tu yang patut ke depan umum.
Ini lantik pengurusi 3 tahun, seorang pun tak kenal. Pengurusi mana? Tak pernah bercakap kat depan. Tak pernah orang kenal pun. Siapa yang duk bercakap? Tok Imam duk bercakap. Sepatutnya Tok Imam setengah jam, jangan kacau dia. Tok Bilal pun jangan ketuk pintu bilik imam. Nak tanya Tok Imam sihat? Tak payah, tu lepas Jumaat tanya. Waktu ni, Tok Imam sedia sungguh-sungguh. Datang awal, sediakan diri sendiri untuk, orang kata, memahamkan jemaah dalam bab khutbah yang kita nak sampaikan. Setengah imam naik ambil, ya betul hari ni ada khutbah teks Rumi. Tapi kadang-kadang orang yang tak bersedia, walaupun teks Rumi, kita tahu dia ni tak baca dulu. Tuan-tuan sebagai jemaah, kan, duduk kalau time bukan tugasan. Tuan-tuan tahu Tok Imam tu dah baca tak baca khutbah sebelum dia naik atas mimbar. Tidak. Sebab itu Tok Imam dia kena faham, hadam dulu khutbah yang nak disampaikan sebelum dia nak menyampaikan dan memahamkan jemaah atas isi kandungan khutbah. Sebab apa khutbah tak boleh kita hadam, jemaah tak boleh faham? Sebab orang yang nak menyampaikan tu tak faham. Bila dia tak faham, bagaimana dia nak sampai kefahaman kepada orang di bawah? Sebab tu bila urusan imam ni diambil ringan, sampaikan kehadiran imam ke masjid pun boleh dilewat-lewatkan, maka tu salah satu, orang kata, bencana lah dalam tugasan yang orang berikan tanggungjawab kepada kita. Sedangkan orang letak pengharapan, aku main Jumaat ni, aku nak mari awal, aku nak dengar khutbah. Apa isi kandungan khutbah? Tuan-tuan bukan tak tahu, dalam masyarakat hari ni, khutbah adalah satu jadi buah mulut masyarakat. Kata apa? Khutbah hari ni tak ada kesan apa-apa. Khutbah hari ni tak ada apa-apa intipati. Sebab apa? Penyampaian kita tak faham. Dan jemaah tak memahami. Bukan kata tajuk tak best. Bukan kata isi kandungan tak kena. Tapi cara penyampaian kita, intonasi suara. Tapi saya tak naklah sebut hari ni cara kaedah penyampaian khutbah. Intonasi suara kita kena. Bila nak dapat intonasi tu macam mana tuan-tuan? Persediaan bila kita faham, kita tak tengok teks pun, kita dah tahu teks tu apa lepas ni. Sebab apa? Kita dah baca dah tadi. Dan kita dah faham dah apa nak disampaikan. Andai kata blank pun, kita baca orang kata tak jumpa tang mana kita punya, orang kata paragrafnya, tang mana dia punya perenggannya, maka kita boleh dalam, orang kata secara perkataan yang biasa kita guna, kita boleh sampaikan yang kata yang pasti, mesti poin yang ada dalam khutbah itu disampaikan kepada masyarakat, pada jemaah. Baik, boleh faham tak? Okey, baik. Berdisiplin dan memberi komitmen penuh kepada tugas. Ni saya sentuh tadi, disiplin. Maksudnya apa yang saya sebut tadi tentang tugasan kita sebagai seorang imam, buat persediaan. Jangan orang blame kita, jangan orang compare-comparekan kita dengan pegawai masjid yang lain. Saya tak suka imam ni lah, saya suka imam ni bagus sikit daripada ni. Bila compare macam tu, maruah kita sebagai seorang imam akan down. Sebab tu apa? Imam mesti berdisiplin. Jaga time, jaga tugasan, buat sehabis baik sehingga kan orang nak lagi dengar, orang tak sabar lagi nak tunggu kita naik atas mimbar bila. Orang akan tanya, bila lagi ustaz tugas? Bila lagi ustaz nak naik atas mimbar ni? Supaya apa? Itu jadi tarikan kita. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita menjaga amanah, disiplinkan diri, komitmen kita penuh kepada tugasan yang diberikan kepada kita, task yang orang bagi pada kita. Baik, kita tengok yang seterusnya. Sentiasa berada dalam keadaan berwuduk ketika di dalam masjid. Yang ni kalau kita nak tugas tu, siap-siaplah berwuduk baru masuk bilik imam. Kalau tak ada tempat wuduk dalam bilik imam lah, saya katakan ni, ada setengah tempat wuduk tak ada dalam bilik imam. Andai imam terketut, imam batal wuduk, dia nak kena keluar, kena lalui kata saf-saf jemaah. Kalau jemaah tak ramai tak apa, kalau time Jumaat. Sebab tu tuan-tuan, saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan tuan-tuan sampai kepada AJK Masjid. Ni kebajikan yang tuan-tuan kena ambil berat. Bagi tahu AJK Masjid, tolonglah sedia kurang-kurang singki bawah untuk kami wuduk dalam bilik imam. Setiap masjid mesti ada bilik imam kan, untuk imam duduk, ruang untuk persediaan sebelum naik atas mimbar, ataupun berehat sebelum orang kata menjalankan tugasan imam solat.
Maka di situ kena letak satu kipas atas mimbar kena, kalau aircon tak sampai kepada tuan-tuan. Itu keselesaan dalam penyampaian, kena ada. Jangan biarkan diri kita terbeban dengan masalah yang sepatutnya boleh selesai dengan AJK, keluar duit sikit selesai masalah. Kipas bukan berapa ringgit sangat pun, kan? Keluar satu, letak kipas. Lepas tu sediakan, orang kata, tempat wuduk di dalam bilik imam. Tempat tu boleh Bilal, boleh imam pakai. Tak perlu melangkaui jemaah untuk pergi ke tempat wuduk. Yang ni. Baik. Yang kedua, yang keempat, yang kelima, iaitu sentiasa menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid. Ni saya nak tegur sikit lah. Ha? Saya imam dan saya juga ustaz yang menyampaikan kuliah di masjid-masjid. Tapi saya tengok ni, salah satu teguran saya kepada pegawai-pegawai masjid. Baik imam, baik Bilal, habis je semayang diketuai jemaah, kadang-kadang dia balik masuk dalam bilik imam. Dia tak duduk dalam depan kuliah, dalam majlis ilmu. Dia duduk dalam bilik imam dengan Bilal. Duduk berkekek-kekek dalam bilik, bergelak-gelak. Sekarang habis kuliah, Tok Ustaz habis selesai kuliah, nak datang kamat dengan kopiah merah, serban merah, jubah hitam, keluar seolah-olah warak. Kan? Tok Imam pun sama lebih kurang. Bukan Tok Imam tuan-tuan lah, tuan-tuan wali-wali tengok janggut pun tahu. Ni tempat lain. Ini keluar-keluar seolah-olah warak. Padahal kita duk mengajar kat sini ni, dia boleh berkekek dalam bilik ni. Bukan nak lepas geram tak. Tapi ni saban hari saya nampak imam-imam ni, kebanyakan imam-imam muda lah. Bukan tuan-tuan. Tapi ada yang jenis, bila habis je semayang, habis wirid, salam-salam dengan jemaah, dia tak duduk kuliah. Sebab apa? Dia kata lah, ustaz tu mengaji pondok je pun, kan? Kitab aku mengaji Azhar lagi tinggi daripada tu. Dia sempat senawi je, aku degree kot. Dia masuk dalam bilik, dia tak nak dengar. Dia kata lah, kitab Muniatul Musallin tu 6 kali aku khatam lah. Dia duduk dalam ni. Sedangkan siapa yang menganjur majlis ilmu? Mereka lah. Siapa yang mengingatkan ustaz-ustaz untuk hadir majlis ilmu malam tu? Dia lah. Tapi bila ustaz hadir majlis ilmu bagi penyampaian kuliah, dia pergi duduk dalam bilik imam. Bila sekali duduk pukul masuk dalam bilik, kukah-kukah gelak dalam bilik. Kita duduk dalam ni geram je. Kan? Bukan saya nak lepas geram kat tuan-tuan, tapi inilah adab-adab kita. Kita ajak jemaah suruh datang masjid, ramaikan, imarahkan majlis ilmu. Tapi bila ada majlis ilmu, pegawai masjid yang utama kena letak depan. Bila imam duduk kat depan, jemaah akan segan. Dia kata imam pun dah mengaji pun, dia mai duduk. Kita tengok tok-tok guru kita, bila ada orang lain datang kuliah di tempat dia, dia duduk situ. Tapi kita, kadang-kadang kita rasa kita dah alim. Kita ustaz yang datang tu ustaz kampung je. Kan, guru takmir je pun. Kan, bukan apa-apa. Saja isi slot ni, kuliah ni untuk jemaah, bukan untuk kami. Walaupun tuan-tuan dah alim macam mana sekalipun, duduklah depan guru sebagai adab dalam majlis ilmu. Tak menghormati guru tersebut pun kalau guru tu kurang ilmu daripada tuan-tuan. Hormatilah kalam Nabi yang disampaikan oleh tuan guru tersebut. Tu je saya minta, cukup. Ustaz-ustaz bukan minta untuk dihormati mereka, tapi hormatlah majlis ilmu. Kalau para malaikat pun turun dalam majlis ilmu, tuan-tuan, siapa yang mulia lebih daripada para malaikat? Sebab tu saya kata apa? Imam kena tunjuk contoh. Datang hadir majlis. Bila dia umum, dia kata selepas solat ba'diyah nanti ada kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fulan bin Fulan. Dia yang umum suruh kuliah, tapi dia tak ada. Jadi ya tuan-tuan macam ni? Jadi. Tapi masjid tuan-tuan tak ada lah. Tapi ada setengah-setengah masjid jadi macam ni. Bila habis kuliah tuan-tuan, kan, ustaz pun bagi salam pun semua, lewat dah pukul 9, dia nak kamat, dia tak dan dah nak azan. Kan, kalau saya pukul 9 pun suruh syiar azan. Azan lah, syiar. Kan, ataupun bagilah ruang untuk semayang qabliyah isyak. Ni dok, dia dan puluh nak balik, start motor balik je. Nak kamat cepat, selesai semayang cepat, habis. Habis semayang, habis pukul 9. Azan lah kejap.
Lepas tu bagilah dalam 10 minit. Kan? 10 minit semayang ba'diyah tak sampai 10 minit. Qabliyah kata qabliyah insya'. Lepas tu barulah qamat. Ni habis-habis ustaz tu tok siap sorang meja kat tepi dinding, dia ambil mic dengan kepiah merah, serban, jubah hitam, blazer, dia qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis tok imam pun keluar daripada bilik. Sibuk mana sangat kita imam, tuan-tuan. Sampaikan kuliah agama pun kita tak boleh dengar. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang yang penyampaian ustaz tak menarik. Itu bab lain saya nak kita sentuh. Tapi kita sebagai adab, sebagai pegawai masjid, kita mengetuai bukan sekadar ketua imam solat, tapi kita sebagai ketua menunjuk contoh yang baik dalam majlis ilmu yang masjid, tuan-tuan, anjurkan. Ini penting. Sentiasa menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu yang diadakan masjid. Ni kadang-kadang imam Bilal pun tak nampak muka. Kadang-kadang tok mic rosak apa semua, kadang-kadang jemaah bangun pergi betulkan. Imam tak ada, imam pergi mana tak tahu. Kan? Kalau boleh waktu tugasan, jangan ada kerja-kerja lain. Contoh kalau dalam kelas hari di masjid ada buat kelas ngaji. Time kuliah maghrib, imam-imam yang mengaji orang delay kuliah tersebut sampai habis waktu isyak. Hadir majlis ilmu lebih baik. Ni tak, dia sibuk pergi mengajar Quran. Boleh je bagi orang lain, ni hari ni aku tugas, aku kena komitmen ke atas. Bagi orang lain ganti tempat kita mengajar kuliah Quran tadi. Ataupun boleh tunda kuliah Quran lepas waktu isyak. Tuan-tuan, sebab tu saya kata apa? Kita sebagai imam kena alert perkara-perkara tersebut. Kadang-kadang kita nak kejar sangat apa? Kan? Nak kejar untung. Saya sebut ni sebab ada jadi. Kat masjid saya pun saya bagi tahu. Saya kata kalau hang sebagai imam Bilal bertugas malam tu, kuliah Quran bagi orang lain. Jangan letak kita waktu tu kuliah Quran, waktu tu kita tugas. Kadang-kadang kita duduk tengah mengajar, ustaz dah habis selesai mengajar. Kan? Kita masih lagi mengajar Quran budak-budak. Maka siapa ikamat? Jemaah luar kamat. Sebab apa jadi macam tu? Tugasan kita. Hak yang tu adalah part time kita. Kuliah, orang kata tugasan kita sebagai imam Bilal adalah hakiki kita. Kena kejar yang mana satu. Baik, boleh ya? Kalau tak mampu nak tugas macam tu, jangan letak kita posisi kita sebagai pegawai masjid. Baik, tu etika menjalankan tugas. Dan seterusnya etika menjalankan tugas itu, dia kata sentiasa terbuka menerima teguran dan membuat penambahbaikan untuk meningkatkan mutu dalam perkhidmatan. Ni salah satu. Sentiasa terbuka menerima teguran daripada jemaah, daripada siapa-siapa. Kalau teguran tersebut teguran yang membina, bukan menjatuhkan. Teguran yang kata imam punya suara dah sedap dah. Kan? Cuma imam jangan baca laju, boleh tak? Saya ni tak boleh nak cepat-cepat. Saya sakit lutut. Tak ni kata. Jangan kita kata kalau dah sakit lutut semayang atas kursi. Boleh kita cakap macam tu? Tak. Orang dia nak semayang dia sempurna, dia kata boleh tak? Imam baca pelan sikit ke? Imam baca cepat sikit ke? Imam jangan baca surah panjang sangat. Kalau 2-3 orang tegur yang sama dengan kita, baca panjang, kita kena pendekkan bacaan kita. Bukan pendek sehingga bacaan mencacatkan bacaan kita tak. Sekadar kita ambil pendekatan menarik hati jemaah supaya lekat dengan jemaah kita. Jangan dia lari. Bila kita tunjuk sombong, dia kata kalau tak suka semayang jemaah saya dengan saya, tak payah ikut saya. Boleh pergi masjid lain. Boleh kita cakap macam tu? Tak boleh. Sebab itu kita sebagai seorang imam, kita perlu dah menerima teguran daripada jemaah-jemaah yang nak melihat kita ni menambah baik dalam bidang tugas kita. Baik daripada segi mutu ataupun daripada segi perkhidmatan kita. Baik. Dan yang sentiasa belajar perkara-perkara baru untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Sebagai seorang imam, jangan hanya dia kata aku ni bukan bidang aku IT. Sekarang ni kita ke zaman yang mesin dan teknologi yang mengambil tempat-tempat kita. Jadi sebagai seorang imam, saya kena bagi tahu, IT ni adalah satu benda yang dikatakan perkara wajib
sekarang ni untuk kita mendalami. Jangan duk kata, aku dah tua dah, lagi 2 tahun pencen lah imam ni, kan, koma-koma buatlah. Tak. Selagi mana kita sebagai imam, kita kena tahu hari ni teknologi, perkara-perkara yang jadi bahan kepada tugasan kita, baik mic, baik segala PA system, baik daripada segi IT tab, hari ni tuan-tuan masih lagi ada orang kata yang hanya berpaksikan kepada teks, kan, teks khutbah, kan? Sebenarnya tuan-tuan, kita dah mengorak langkah ke zaman teknologi. Orang-orang kata setengah-setengah masjid dah sedia dah, orang kata macam projektor dan sebagainya untuk sediakan alat-alat jadikan tarikan jemaah. Saya cadangkan, ni cadangan, ni bukan paksaan, cadangan. Sebagai imam, kalaupun kita tak mau teks dipamerkan di dalam skrin, tunjuk wajah kita tiap-tiap minggu pun orang meluat juga, betul tak? Ini kat skrin TV tu rupa kita je. Dengar kita bebe. Apa yang kita cakap pun tak tahu. Kadang-kadang orang tidur. Tapi yang kita nak jadikan apa dia? Kita gunakan teknologi yang ada di masjid, tuan-tuan. Kalau ada skrin besar macam ni, ada projektor, tuan-tuan kena rajin sikit. Rajin sikit lah. Sediakan poin-poin khutbah macam ni je. Tak perlu teks khutbah dipamerkan dalam tu, orang tak mau baca. Tapi orang nak poin apa, yang apa penyampaian yang kita nak sampai. Kata minggu lepas tentang akidah, kan, orang kata keharmonian akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita ambil poin-poin daripada teks tu, kita type, kita masukkan dalam satu laptop, suruh SU pamerkan dalam skrin besar. Tak payah tunjuk muka saya pun tak apa. Tapi sekarang teknologi ada, kita crop video, kita letak ujung pun cukup. Letak teks, orang tak baca. Letak poin-poin khutbah, orang baca. Kalaupun penyampaian kita sederhana, pemahaman susah nak dapat, tapi bila orang membaca dengan teks yang kita sediakan, kita dapat 2 kali ganda. Penyampaian kita berkesan, teks yang kita sampai boleh memahamkan jemaah yang di bawah. Sebab tu teknologi kena ada, kena faham. Ni kursus lain lah. Kalau tuan-tuan pergi jumpa pengerusi, cakap saya nak masuk kursus IT, carilah mana-mana. Hari ni di Intim, tuan-tuan buka laman web Intim, kursus Intim, tuan-tuan boleh mohon. Mana yang dikategorikan sebagai orang awam, tuan-tuan boleh mohon. Ada kursus intensif untuk para imam, ada kursus intensif IT, teknologi. Masuk tuan-tuan, dapat poin, dapat ilmu. Tuan-tuan boleh garapkan apa yang tuan-tuan dapat dalam kursus, tuan-tuan boleh, orang kata, tampilkan di masjid tuan-tuan. Tak banyak masjid buat hari ni. Tak banyak masjid buat. Saya tengok masjid negeri dia buat, kan? Masjid negeri dia buat. Dan masjid-masjid lain yang ada teknologi macam ni, ada benda-benda alat macam ni. Alat ni bukan suruh hias dinding siling. Orang tanya, tu apa? Tu projektor. Bila pakai? Ada kursus-kursus. Bila kursus tak ada pun. Bazir duit. Masa tu lah tuan-tuan nak demand, kami nak tablet. Kami tak mau pakai kertas dah. Ada satu masjid tuan-tuan, dia pakai kertas A3 yang besar tu. A5 ke A3? A3 kan? Ada tu imam tu pakai khutbah A3. Dia tak nampak, A4 tak nampak, A5 lagi kecil. Dia pakai A3 besar. Dia buka tu tuan-tuan, dah rupa paper utusan Malaysia. Ya, saya kata orang ni dah tak boleh jadi khutbah. Saya kata bagi orang lain lah. Dah berhenti dia pun imam tu. Saya saja sekali kat pengurusi kata, berhentikanlah. Dia tak nampak dah. Ni kalau ada A2 ni, mau dia buka letak depan tu, dia tak buka-buka dah. Tengok baca sampai bawah. Dia kata, A3 dia buka. Nampak tak kemas tak cantik kan? Bukan kata saya nak beli tak, tapi kalau dah tak mampu, bagi orang lain. Cara macam mana hari ni nak tarik pandangan masyarakat? Kita kena sentiasa berilmu. Ambil bidang ni. Saya tak suruh AJK, sebab AJK tak duduk bidang ni. Saya tak suruh pengurusi duduk, sebab pengurusi tak faham pun bidang ni. Tuan-tuan sebagai imam, tuan-tuan cadangkan pada jawatan kuasa. Benda tu dah ada kat masjid tuan-tuan. Slide dah ada kan? Skrin layar dah ada. Projektor dah ada. Tablet ataupun notebook dah ada. Laptop dah ada. Cuma apa? Ilmu yang tuan-tuan perlu garap, tuan-tuan masukkan. Beri imbuhan sedikit kepada jemaah. Supaya apa? Apa poin-poin khutbah, tak perlu tarik panjang. Poin macam ni pun tuan-tuan dah faham.
maka letakkan supaya jemaah yang belakang tak dengar apa yang tuan-tuan sampai. Sebab mic dia tahun 90-an tak tukar-tukar. Kan? Dia boleh baca skrin. Oh, poin hari ni tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu pun dah cukup. Sekurang-kurangnya apa yang kita sampai hari-hari, minggu-minggu dapat sebagai titik tolak kebaikan untuk para jemaah. Dan kata di sini, sentiasa belajar perkara baru. Sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan di dalam enakmen pegawai Masjid Negeri Perak. Tuan-tuan, ni saya nak bagi tahu. Sebagai seorang pegawai masjid, kita tertakluk dan terikat dengan enakmen lantikan. Enakmen pegawai-pegawai Masjid Negeri Perak. Masa tuan-tuan dilantik dulu, Majlis Agama Islam Negeri Perak, ada tuan-tuan dapat enakmen tu kan? Ada dapat tak? Imam-imam tauliah ada dapat tak? Ada kan? Kalau tuan-tuan tak dapat, tuan-tuan boleh minta dekat pengerusi masjid. Mereka dapat enakmen surau dan masjid. Ada satu enakmen dalam enakmen tu, ada satu enakmen pegawai-pegawai masjid. Kalau tuan-tuan tak faham lagi tuan-tuan boleh Google dalam handphone tuan-tuan. Type je enakmen pegawai Masjid Negeri Perak. Ada. Tuan-tuan baca apa yang terikat, apa hak tuan-tuan, apa yang boleh. AJK tak sewenang-wenangnya boleh buang tuan-tuan daripada masjid. Sebab tuan-tuan dilantik oleh tuanku. Kami pun pegawai pejabat agama Islam, bila dapat laporan kata imam ni sekian-sekian, kami tak boleh buang tuan-tuan sebagai pegawai masjid. Sebab tuan-tuan dilantik tuanku. Dan tuan-tuan hanya boleh ditamatkan perkhidmatan sebagai imam jika ada pelanggaran salah laku, pelanggaran undang-undang, pelanggaran tata tertib. Maka tuan-tuan boleh tidak disambung. Tapi tauliah tuan-tuan masih ada. Kan? Tauliah ada. Cuma tuan-tuan boleh ditamatkan atas orang kata endorsement daripada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Bila majlis bermesyuarat, bawa nama tuan-tuan, baru waktu tu tuan-tuan terminate. Bukan boleh datang-datang terminate. Bukan boleh hujung tahun, tak suka imam ni. Imam ni banyak mulut. Buang dia. Lantik imam lain. Ikut kepala kita. Tak boleh. AJK tak ada hak untuk buang kita dan lantik imam sesuka hati. Baik. Itu kena ingat. Sebab itu tuan-tuan tertakluk dengan enakmen pegawai Masjid Negeri Perak. Yang ni ada undang-undang yang tuan-tuan kena ikut dan kena ni. Salah satunya, banyaklah benda. Jangan melanggar, orang kata, perkara-perkara jenayah, baik daripada jenayah sivil ataupun jenayah syar'iyah. Ni yang saya ni, sebab saya nak puasa kak. Saya tangkap bulan Ramadan lepas, baru ni. Bulan Ramadan lepas, baru ni, ada seorang imam ditangkap khalwat. Imam, dia baru selesai jadi imam, kata imam tarawih, dan ditangkap khalwat di rumah janda. Ni saya bukan dedah aib tak. Ni saya nak cerita ni. Nak bagi tahu pada tuan-tuan, walaupun masyarakat tak nampak, Allah nampak. Kena ingat, Allah nak jaga rumah dia daripada tercemar, daripada anasir-anasir jahat. Allah boleh buka pekung tuan-tuan. Sebab tuan-tuan antara orang yang diamanahkan jaga rumah Allah. Hati-hati, jangan buat perkara maksiat sehingga Allah dedah aib kita. Sebab tu nak buat satu-satu perkara, ingat, aku ni Allah dah letak diri aku jaga rumah dia. Tangkap tuan-tuan. Bila kita ni, kita tak adalah sibuk dekat nak pergi canang dekat masjid dia tugas. Tapi kita kata, Allahu Akbar, hang baru je tadi jadi imam, jubah pun duk tergantung di bilik rumah janda. Kan, serban ada atas meja. Walaupun dinafikan, kata saya tak tidur sebilik, saya tidur belakang. Hang tidur dalam tandas pun, tu dalam rumah orang yang layak hang berkahwin. Ni jaga-jaga. Jangan kita ambil itu sebagai satu, orang kata alah tak apalah, janji dia boleh. Memang susah nak buat. Kes dia pun tak berjalan lagi di mahkamah syariah. Dah sabit esok baru kita boleh buang. Tapi hari ni dia berkhidmat tak? Berkhidmat. Ada juga imam tuan-tuan yang sampai dia search Google website lucah ataupun sembang-sembang lucah. Sampai kenapa? Dia diugut oleh perempuan Indon nak sebar gambar bogey dia.
Ni saya cerita ni sebagai pengajaran. Pengajaran apa? Jangan buat. Kan? Orang luar buat benda tu tak jadi masalah. Ni dia buat apa WeChat. Oh, macam pengalaman ya. WeChat ke MiChat ke apalah, tak kisahlah. Dia ada satu grup ni cerita tentang lucah, boleh hantar gambar lucah. Saya tak tahu, tapi benda ni bila kes jadi macam tu, saya kata ada ke benda tu? Ada, dia kata. Seorang imam dia hantar gambar dia tak berpakaian, hak bawah ni dia tunjuk kat ni, dalam gambar tu, tunjuk hantar kat perempuan Indon. Perempuan ni pula skamer. Duk tengah bincang-bincang, sembang, deal, seks, apa bagai. Tawa-tawa tak bagi duit. Alah, imam, apa hari ni 850 850. Kan? Lepas tu, dia tak ada duit. Perempuan tu cas dia dekat 3,000. Dia kata, kalau tak bagi 3,000, gambar kamu ni aku sebar. Memang dia sebar sungguh, tuan-tuan. Dia sebar tu kena pula pada kawan jemaah masjid yang sama-sama duk micet juga. Tapi jemaah tak apalah, orang tak mau nak sebar. Ini imam. Perempuan Indon pun tak tahu dia imam. Tapi bila sebar dalam grup-grup demo, kata orang ni scammer, minta duit tak nak bagi, ni gambar dia, kamu sebar. Tengok-tengok muka imam, tak berseluruh. Bagi, letak gambar tu dekat ni, hantar dekat pengerusi masjid. Dia kata, imam ni main, orang kata, grup benda yang bukan-bukan maksiat ni. Jadi pengerusi ni datang, pejabat, jumpa kami. Kata, macam mana ni? Nak kami pun segan dah nak berimamkan dia. Kan, tu yang saya kata sifat siqah dan warak tu tak ada pada imam. Jadi macam ni lah. Dia kata, kami dah tak mau dia jadi imam. Nak buang tak boleh. Dia dilantik oleh tuanku. Ha, macam mana ni? Jemaah pun ada yang dah tahu benda-benda macam ni. Tak mau dah ikut dia. Bila dia jadi imam, kami tak mau ikut dah. Tuan-tuan, saya kata kepada tuan-tuan, hati-hati. Tuan-tuan terikat dengan enakmen pegawai masjid negeri Perak. Tuan-tuan jangan buat satu-satu jenayah yang boleh merosakkan reputasi tuan-tuan sebagai imam. Jaga hati-hati. Yang kena tangkap tak puasa Tok Bilal pun ada. Tuan-tuan, bukan umur muda tak puasa ni, 64. Tok Bilal kena tangkap bulan Ramadan hari tu makan kedai mamak. Ada, tuan-tuan. Kalau orang biasa kena tangkap, tak ada masalah. Tapi bila pegawai masjid ditangkap, dia jadi isu yang besar. Walaupun seorang Bilal. Mereka sebab dihormati dalam masjid. Azan sedap, tiba-tiba pederah nasi panggil. Oh, letih. Banyak, tuan-tuan, isu-isu orang kata pegawai masjid ni. Cuma tak didedahkan kerana nak menjaga aib ni dalam masyarakat. Tapi tuan-tuan semua ni imam, saya terpaksa bagi tahu, hati-hati. Sebab tindakan tuan-tuan jadi perhatian oleh masyarakat. Jangan sikit. Jangan buatlah sikit perkara yang ni. Baik. Dan seterusnya dia kata, ditegah dalam mempertahankan dasar-dasar agama dan hak-hak rumah Allah dan prinsip menjalankan tugas. Okey, baik. Tuan-tuan kena tegas dalam kita menjaga hak-hak dasar-dasar yang ditetapkan dalam Majlis Agama Islam, menjaga hak-hak dasar-dasar agama, hak-hak rumah Allah. Itu kena alert. Maksudnya tuan-tuan kena tegur secara hikmah kalau orang yang datang tu mendedahkan aurat. Orang yang datang tu hanya nak buat perkara-perkara yang tak baik pada masjid. Tuan-tuan kena ada satu prinsip diri sendiri menjaga hak-hak. Jika ada pelanggaran-pelanggaran benda yang melibatkan undang-undang oleh baik daripada jawatan kuasa masjid ataupun pegawai-pegawai masjid yang lain. Jangan kompromi dengan bab-bab maksiat dan kesalahan. Jangan kompromi. Sebab tuan-tuan adalah penasihat agama dalam institusi masjid. Tuan-tuan adalah penasihat. Yang ni walaupun tuan-tuan tak diletakkan dalam barisan jawatan kuasa, tuan-tuan di luar bidang jawatan kuasa, tapi tuan-tuan layak menasihati jawatan kuasa. Kalau perkara-perkara tak baik, event-event yang dibuat tu bercampur gaul, perempuan, laki-laki, bagi tahu, dia kata, ni kita tak baik buat di masjid. Ada setengah masjid dia ada dewan. Dalam kawasan masjid buat dewan, buat kenduri, sewa kenduri kahwin. Tetapkan syarat-syarat. Tuan-tuan kena bagi tahu. AJK kadang-kadang dia tak ambil, dia tahu keuntungannya. Bukan AJK tuan-tuan lah, tapi dia tahu nak kutip duit je. Tapi fikirkan
orang kata nak jaga kesucian rumah Allah ni, cara dia macam mana? Tuan-tuan nasihat kata, tetapkan dulu batas-batas yang macam mana orang boleh hadir. Nak buat majlis kahwin dalam masjid, aurat kena tutup dengan sempurna. Nak main majlis akad nikah dalam masjid, kena tengok perempuan-perempuan, termasuk pengantin perempuan. Jangan biar dedah aurat. Tuan-tuan, sebagai ada yang mungkin akan dilantik naib kadi, atau mungkin dah dilantik jadi naib kadi, tuan-tuan tak boleh kompromi dengan maksiat. Kalau pengantin perempuan tak tutup aurat, jangan bagi masuk. Saya kalau nikahkan orang, kalau ada orang yang pakai baju, pakai selendang, nampak aurat, rambut ada, saya tak bagi masuk. Walaupun dia pengantin perempuan, jangan masuk. Pagar mistik pun jangan. Ataupun hang balik pergi cari tudung. Orang tak suka, tak sukalah. Kita ada prinsip. Prinsip itu Allah yang tetapkan, bukan kita tetapkan. Maka kita kena tegas dalam mempertahankan dasar-dasar agama. Sebab kita jaga institusi agama. Bukan boleh kata, alah tak apalah, sikit je, kejap je pun 15 minit. Dedang aurat bukan lama pun. Dan kena jaga. Nasihat, kalau tuan-tuan sebagai penolong pendaftar, bagi tahu mana-mana perempuan muslimat yang uzur datang majlis akad nikah ni, jangan duduk di dalam masjid ni, pergi duduk luar. Tegas. Tak apa Ustaz, saya pakai pampers 7 lapis. Tak payah. Walaupun ada khilaf kata, dia pakai pampers tak mengalir. Kita pegang kepada ijtihad. Imam Syafi'i kata, perempuan uzur lalu pun tak boleh. Bukan kata duduk, lalu pun tak boleh. Sebab itu kita kena tegas dalam mempertahankan dasar-dasar agama. Tak boleh kompromi, jangan kompromi. Walaupun melibatkan program-program VVIP, bagi tahu, ni masjid. Nak panggil Cina berucap ke, Cina tu jangan bagi pakai tu, orang kata tak tutup aurat, dia nak sampai bantuan. Bagi tahu ketetapan, masuk masjid sekurang-kurangnya pakai sopan. Tak perlu bertudung pun tak apa, tapi kalau boleh bertudunglah selendang. Ataupun tak bertudung tak apa, jangan pakai pakaian seperti agama kamu. Ni rumah ibadat kami. Pakai boleh paling kurang pakai baju kurung. Kan kita tengok masjid-masjid tempat orang yang ziarah pelancongan, macam mana? Disediakan pakaian-pakaian yang menutup aurat. Itu syarak suruh. Kan? Supaya menjaga kesucian masjid. Bukan tak bagi masuk, tapi sediakan. Kalau macam tadi pun majlis akad nikah, kalau dia tak sediakan, bagi telkung, hang sarung telkung, baru hang boleh masuk. Biar baju tak cantik, telkung tak cantik, tak apa. Tutup baju yang cantik kamu. Tapi sekurang-kurangnya, kamu telah menutup aurat. Supaya laki-laki ajnabi tak melihat kamu. Walaupun kita tegas, cakap dengan bil hikmah wal mau'izah. Itu penting. Supaya orang dengar nasihat kita. Baik. Dan seterusnya katanya, memberi kerjasama yang baik kepada pejabat agama daerah, Jabatan Agama Islam Negeri Perak dan Majlis Agama Islam Negeri Perak. Yang ni kena alert. Kena bagi kerjasama. Supaya apa? Buatlah satu-satu tugasan itu tidak melanggar undang-undang. Nak baca khutbah, bacalah khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Nak keluar, nak baca khutbah Jabatan Agama Islam negeri lain, boleh tak? Tak ada masalah kalau tajuk dia tidak, orang kata, melanggar prinsip-prinsip dasar kerajaan negeri. Cuma satu saya nasihatkan, pejabat agama dapat endorse dulu pejabat agama. Saya ingat masjid saya nak baca khutbah ni. Khutbah ni negeri Kedah punya. Sedap khutbah dia. Tapi saya nak dapat kelulusan pegawai takbir, boleh tak? Pegawai takbir pun baca-baca, dia kata boleh. Tapi sebolehnya baca khutbah negeri Perak. Bukan tak, orang kata tak best, baca. Tapi kalau dah tak ada sangat khutbah yang ada negeri Kedah, ataupun negeri Pening ada, ataupun negeri Selangor ada, maka kita kena dapat kelulusan. Sebab tu kena kerjasama baik. Tapi tuan-tuan, bagi saya lah, kalau tak ada apa-apa isu, tajuk pun bagus untuk penyampaian masyarakat, saya kalau orang minta kebenaran, bagi je. Atas tanggungjawab diri sendiri. Cuma jangan sebut perkara-perkara yang menjadi sensitiviti, baik daripada segi agama, kaum dan institusi raja perundangan. Tu je. Tapi benda, kalau bagi saya lah, bagi saya, kalau nasihat itu baik, kan, maka tanggungjawab tuan-tuan, nak menyampaikan macam mana. Tapi saya tak suruh lah tuan-tuan pergi ambil mana-mana khutbah baca dah. Tapi andai kalau terdesak khutbah tak keluar, ataupun internet kita kena potong, yang ada hak khutbah lama, tak tahu negeri mana buka-buka ada khutbah, cakap dulu, saya tak ni je khutbah ada.
minta mereka benarkan, endorse dulu ke pejabat agama. Tu kalau boleh. Tapi nasihat saya, utamakan khutbah Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Dah baik dah hari ni ada satu kumpulan yang orang kata merangka khutbah-khutbah untuk tiap-tiap minggu dikeluarkan. Jangan tak ada jadi isu dah. Tak ada jadi isu khutbah tak best, isu pasal gigi, isu pasal apa, tak ada dah. Sekarang ni isu semua isu yang menarik untuk kita dengar. Cuma kita kena hadamnya sungguh-sungguh. Baik. Janganlah khutbah politik ni, boleh baca khutbah politik tapi baca kat rumah sendiri lah, dengan anak-anak bini boleh. Tapi di masjid bab-bab kepartian ni elakkan. Sebab yang duduk dalam jemaah kita bukan semua sama kepala dengan kita, bukan satu colour dengan kita. Jadi kita sebagai imam, kita supaya nak tarik minat mereka datang masjid, jangan ada kepartian. Politik sudah tentu ada, Nabi sendiri berpolitik. Tapi bila ada masuk isu-isu kepartian dalam orang kata khutbah, dia akan jadi isu yang besar. Isu yang besar. Baik, itu saya nasihat pada tuan-tuan. Bukan takut, bukan apa, tapi nak jaga reputasi kita sebagai imam. Kadang-kadang kita sampai benda yang betul, tapi platformnya yang tak betul, maka jadi benda tu fitnah. Baik. Balik kepada asas, saya kata sifat warak, hati-hati kena. Baik, elakkan dalam menyalahgunakan kuasa terhadap qaryah, orang awam, keuangan dan harta benda masjid. Ni kena penting. Ada setengah imam dilantik jadi bendahari. Ada setengah imam diberi tugasan untuk beri duit-duit penceramah dan asatizah. Ni ada kan? Ada bendahari kata, saya tak boleh, ni saya bagi untuk sebulan 2,000. Ada 20 orang guru. Imam tolong bagilah, tengok siapa ni, tanda siapa ni. Tuan-tuan, ada masjid, imam dia pecah amanah. Duit guru tak sampai, dia cut daripada duit guru. 120 cut RM20 kat dia. 100 bagi kat tuan guru. Ada. Ada setengah tuan guru tak hadir, tapi dia catat hadir. Ni pun juga amanah Allah beri pada tuan-tuan. Jangan duk ingat ni amanah bendahari tak? Tu duit wakaf, duit derma orang masjid, jemaah masjid untuk imarahkan masjid, bukan duit untuk kita. Cukup sebulan 2,000 dapat kat dia, tukar sport rim kereta. Ada tuan-tuan. Benda isu-isu remeh macam ni kita tak ada lah masjid tuan-tuan. Tapi masjid kami belah-belah sini ada. Sebab tu saya cerita, supaya apa? Amanah dalam tanggungjawab. Kalau kita tak boleh amanah dengan duit yang sikit, orang takkan mempercayai kita nak beri jawatan lebih besar daripada tu. Kita tengok Masjid Al-Bushra macam mana. Sebagai seorang imam asalnya, dilantik menjadi pengurusi. Orang percaya dia. Sebab masa imam pun, dia telah menjalankan tanggungjawab yang cukup besar. Bagi idea-idea yang bernas. Tuan-tuan pergilah melawat Masjid Bushra. Nanti ada di mari sini kan? Minggu depan. Tuan, dia sebagai imam, dia kerja Majlis Agama Islam Pusat Zakat Negeri Kedah. Kemudian jadi imam, kemudian dah dipercayai oleh masyarakat. Dia letak jadi sebagai pengurusi masjid. Hari ni masjid itu sebagai masjid role model masjid-masjid dalam Malaysia ni. Sebab tu saya kata, masjid tuan-tuan kan tak boleh. Masjid Merbuk tu masjid kampung, bukan masjid daerah, bukan masjid utama, masjid kampung. Tapi dia lebih imarah, lebih orang kata kehadapan daripada masjid-masjid yang ada di Malaysia, walaupun tarafnya masjid-masjid daerah. Sebab tu saya kata imam sebagai bukan setakat mengetuai imam solat, tapi imam ni kalau dia amanah, orang percaya pada dia, insya-Allah tugasan lebih besar daripada tu tuan-tuan akan dapat. Sebab apa saya kata macam tu? Tuan-tuan, yang orang yang hanya duduk di masjid surau ni, imam-imam bila-bila siap-siap. AJK ni mai bulan, ada mai, ada tak mai. Sebab dia bukan ada komitmen hari-hari. Dia tak mai pun, pengurusi tak mai malam tu pun, orang cari tak? Tak cari. Tapi kalau imam bila tak mari, walaupun satu waktu sehari, orang tanya. Sebab saya imam, saya tahu. Bukan tugas pun orang tanya, imam mana imam? Bila jumpa kita, lama tak jumpa. Padahal 2 hari je tak datang. Kan kita kursus ke, 2 hari lama tak nampak. Sebab apa? Mereka tahu kita sentiasa ada. Bila kita tak ada, dia akan jadi satu persoalan. Sebab tu kita kena amanah. Tanggungjawab kita, amanah dengan keuangan masjid, harta benda masjid. Jangan buat kira mudah kita nak bagi tanggungjawab kepada orang awam dan sebagainya.
Baik, etika. Seterusnya etika menjalankan tugas. Elakkan membawa elemen politik kepartian di dalam masjid. Baik, kita dalam jawatan imam pun ada politik. Mana siapa ketua, siapa pengurus, siapa yang pembantu, siapa yang ditugaskan, siapa yang diamanahkan. Itu juga politik. Politik kita tak boleh lari dalam uslub orang kata dakwah kehidupan kita. Tak boleh lari. Politik tetap ada. Mana-mana organisasi, mana-mana persatuan, mana-mana institusi tetap ada politik. Cuma jangan ada sifat kepartian. Jangan ada. Sebab kita ni role model kepada semua masyarakat. Orang tengok kita. Kalau kita nak libat politik, boleh libat politik. Sikit-sikit dah lah. Tapi luar bidang kita. Luar bidang, orang kata luar tugasan kita. Jangan sentiasa bawa kepartian tu dalam masjid. Sebab tu dulu istilah kata apa? Masuk masjid, gantung baju, parti di luar pagar masjid. Betul lah tu. Kita nak sokong siapa, kita nak ikut siapa, itu hak tuan-tuan. Kita sebagai rakyat Malaysia bebas untuk memilih siapa. Saya tak paksa tuan-tuan pilih bunga raya ke, bulan ke, bukit ke apa ke, tak kisah. Tuan-tuan, hak tuan-tuan. Cuma bila kita terikat dengan enakmen pegawai masjid, kita kena bebas dalam situasi kerja kita. Kita kena bebas daripada mana-mana fikrah-fikrah politik. Nak kempen. Bila PRU nak kempen, ada enakmen dalam negeri Perak. Tuan-tuan baca. Sebab tu tuan-tuan jangan terlibat dengan ni. Dengan terlibat. Pegawai masjid ni orang perhati. Pegang payung pas pun. Kan? Orang marah. Saya pegang payung je. Orang tangkap gambar hantar. Kata ni imam main politik. Kan? Kita bukan ada jawatan politik pun. Orang bagi payung, cok hijau. Kita keluar. Kan? Keluar hujan. Tu pun kat pasar malam. Orang snap gambar. Oh, imam ni ahli PAS rupanya. Kata. Sebelum aku imam pun aku lepas. Tapi jadikan isu bila kita imam. Oh, PAS. Jadi isu. Tu saya kata benda macam ni. Kadang-kadang saya tak pergi kuliah-kuliah. Dengar ceramah YouTube ada hari ni. Kita nak jaga institusi masjid. Bukan nama kita, institusi masjid. Jadi, bila kita dah dicop satu label orang ni pro yang ni, ada jemaah yang bukan pro kita, yang bendera kurang, orang kata lain daripada kita, dia tak mau dengar cakap kita. Jadi, dakwah kita sampai tak? Tak sampai. Sebab itu kepartian ini kurang. Orang kata jangan libat dalam kawasan masjid, jangan bawa dalam masjid. Boleh nak berpolitik luar daripada tugasan tuan-tuan. Pandai-pandai tuan-tuan lah. Pandai-pandai tuan-tuan. Sebolehnya jangan menyandang mana-mana jawatan kuasa parti. Bila kalau tuan-tuan orang kata menyandang jawatan kuasa parti dan tuan-tuan terlibat dengan pegawai masjid, dia jadi public interest. Public interest tu apa? Maksudnya tuan-tuan akan percanggahan kuasa. Yang ni tuan-tuan kena buat juga amanah sebab jawatan kuasa parti. Yang ni sebagai orang yang menjaga masjid. Jadi macam mana nak buat? Maka sebagai imam kena pilih salah satu. Nak jadi imam ke nak jadi orang parti? Kalau nak jadi orang parti lepas jawatan imam. Oh tak boleh. Jawatan imam ni antara orang kata mileage aku nak dapatkan parti aku ni boleh menang. Tak boleh macam tu. Sebab maksudnya kena cerdik. Kalau boleh pilih ambil jawatan imam. Kita tak dakwah pun, kita tak sebar pahaman politik pun, kita boleh sampai dakwah Islamiah supaya orang faham agama. Kan? Bukan hanya dengan wadah parti kita boleh sampai agama. Wadah masjid lebih meluas. Orang kata audien dia. Maksudnya yang ada datang masjid Jumaat tu bukan takat parti kita je. Parti lain pun ada. Tak kisah parti apa. Tapi bila kita sampai dasar-dasar agama, sampai ke lubuk-lubuk hati manusia. Tapi bila kita gunakan kepartian ini sebagai satu isu, maka dia akan jadi muak orang. Muak tuan-tuan. Dulu orang sedaplah dengar khutbah ada unsur-unsur politik. Sindir-sindir, menyindir ada. Tapi hari ni bila jadi macam tu, orang dah tak minat dah. Betul tuan-tuan. Saya dulu muda pun macam tu juga. Tengah gairah politik ni, khutbah-khutbah tu nak juga masuk tambah politik. Bila kita dah masuk peringkat dewasa ni, kita kata dakwah macam tu sebenarnya tak sampai. Menjauhkan orang daripada kita. Jadi kita cara macam mana? Bukan kita kata kita tak mau kita berparti tak, kita tak mau berpolitik tak. Politik juga. Cara politik pendekatan agama lebih baik. Nabi SAW pun macam tu. Pendekatan dakwah di Mekah dengan Madinah berbeza tak? Berbeza. Berbeza cara macam mana? Cara penyampaian dia. Bila cara penyampaian kita baik,
orang akan tertarik dengan kita. Tak perlu pun pakai baju lambang apa-apa. Sebab tu elokkan membawa elemen politik dalam apa-apa institusi masjid. Kepartian. Baik, elokkan daripada menyentuh hal yang sensitif institusi diraja kepelbagaian kaum perdebatan isu khilafiyah. Yang ni saya nak tekankan juga kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pegang fikrah apa-apa, hanya diri tuan-tuan. Tapi kalau dah uruf masjid kita hari ini berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah yang berasaskan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dan kita memegang uruf adab-adab dan adat-adat yang tidak orang kata melanggar mazhab Imam Syafi'i. Contoh wirid lepas mayang, doa beramai-ramai, baca Yasin nisfu Sya'ban, sambut Maulidur Rasul, apa-apa saja yang jadi perdebatan khilaf. Kalau ada pegangan peribadi dan ada pandangan ijtihad yang umumi, maka kita kena lebih aula memegang ijtihad umumi. Maksudnya apa? Kalau Jabatan Mufti kata boleh sambut nisfu Sya'ban, baca Yasin, boleh buat Maulidur Rasul, boleh baca wirid lepas mayang, boleh baca doa ramai-ramai, tuan-tuan kena ikut. Sebab tuan-tuan tertakluk yang di atas tadi apa? Terikat dengan enakmen pegawai-pegawai masjid. Jangan duk ikut manhaj kita. Dia kata aku ikut ustaz-ustaz ni. Kan, ustaz ni kata bid'ah baca wirid semayang ramai-ramai, baca doa ramai-ramai, bid'ah. Saya tak nak baca. Habis semayang kumbas. Ada jadi tuan-tuan, masa saya jadi imam di masjid Kampar, daerah Kampar. Ada di daerah Kampar, masuk daerah situ Goping dan Kampar. Ada imam, dia tak mau baca doa lepas semayang. Habis semayang, dia kumbas. Tuan-tuan tengok imam Masjidil Haram mari ke KL hari tu, dia baca ke doa? Dia baca wirid tak? Dia menghadap lagi jemaah, baca ramai-ramai. Cuma adab dia, kita sebagai imam, kalau ada orang sedang masbuk, sedang semayang, datang musafir semayang lain, dia semayang lambat daripada kita, maka kita ni sebagai imam wirid itu harus hukumnya. Maka kita kena slowkan suara kita. Jangan pakai mic. Yang jenis pakai mic lekat kat pipi tu dia kuat. Dia tangkap suara kita habis satu masjid dengar. Jadi kita kena hormat. Yang wajib lebih aula kita dulukan daripada perkara sunat dan harus. Maka hak wirid tadi kena pelankan. Bukan terus tak baca dah. Pelankan. Kalau boleh cabut mic. Ataupun hak mic yang atas ni turunkan ke bawah supaya tak tangkap suara kita. Tu je. Hormat orang semayang. Sama juga. Kalau tuan-tuan ada perkara-perkara yang khilaf, yang tuan-tuan pegang dalam dalilnya, orang kata tak buat secara ramai ataupun tak sambut, tuan-tuan sebagai orang yang pegawai masjid terikat dengan enakmen, kalau kena time, kena baca nisfu Sya'ban, tuan-tuan kena baca. Jangan tuan-tuan kata aku tak buat benda ni, bid'ah masuk neraka. Takkan baca Yasin masuk neraka? Benda nak bahas boleh bahas, tapi benda tu bukan isunya di sini. Kalau tuan-tuan ikut, kalau dah kata ijtihad umumi, apa dia? Orang yang ada autoriti mengeluarkan fatwa kata boleh buat. Kenapa kita tak mau buat? Kalau kita tak setuju nak buat, kita keluar daripada institusi, terikat dengan enakmen. Maksudnya jadi orang awam. Tuan-tuan tak buat tak apa. Tapi kalau tuan-tuan sebagai penyandang pegawai masjid, kena buat. Bukan wajib dah, tapi wajib ikut apa yang terikat dengan enakmen. Itu yang saya maksudkan. Baik. Cepat sikit dah pukul 1 dah. Mana tadi? Okey, baik. Tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan pandangan ataupun hukum sehingga ia bercanggah dengan pegangan setempat hingga menimbulkan keresahan pada ahli qaryah. Yang ni tuan-tuan, kalau bukan bidang kita nak mengeluarkan hukum dan pandangan, maka kita peganglah pandangan-pandangan ulama. Dan peganglah pandangan-pandangan yang terkena uruf setempat. Maksudnya kalau uruf macam saya kata tadi, kalau dah tak jadi khilaf, tak jadi percanggahan sebelum ni, tiba-tiba kita lantik jadi imam, dilantik jadi imam, kita nak bawa fahaman baru, maka kita kena diamkan fahaman kita, kita kena dulukan fahaman ijtihad umumi tu. Maksudnya pandangan fatwa negeri-negeri. Ada setengah imam dia tak mau ikut ni. Dia kata aku dah jadi imam, ikut akulah. Dah, kena ikut ni. Baik. Dan kata di sini, etika seterusnya dia kata sentiasa berusaha untuk membendung
Segala unsur jenayah, gejala yang tidak bermoral, penyelewengan akidah dan syariah yang berlaku. Yang ni kena ingat ya, yang macam saya sebut tadi. Jangan melibatkan diri kita dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan reputasi diri dan merosakkan maruah institusi agama yang kita baik, dan memberi kerjasama yang baik kepada pegawai masjid yang lain dan AJK yang menjalankan tugas dan program-program serta aktiviti yang lain. Baik, kita terus kepada etika sosial. Baik, iaitu yang pertama dia kata jaga pertuturan dan perilaku. Ini kena sopan. Maksudnya bukanlah kata cakap lemah lembut, tapi cakap itu mengikut adab dan tata susila kita sebagai seorang imam. Dan berbudi bahasa dalam pergaulan. Imam dia tak boleh pilih kawan. Dengan orang biasa kena kawan, dengan orang berjawatan kena kawan. Jangan kita hanya kawan kumpulan kita je. Imam kena banyak bersosial dengan para jemaah. Jangan duk ikut kata ni makan, bila time makan nak makan dengan pegawai masjid dengan AJK je. Bila jemaah nak serasi dengan kita, maka waktu ni lah waktu makan-makan duduk dengan jemaah-jemaah. Itu sifat Nabi. Ni dak kumpulan kita je pegawai masjid. Gah ada layan, ada meja table 8 orang duduk dom, ada makan didang. Jemaah kenapa kena berdiri? Cuba salah sikit sekali-sekali imam pi beratur sekali dengan jemaah. Jemaah suka tuan-tuan benda macam ni. Bila kita beratur sekali dengan imam, imam pula beratur, imam pergilah makan dewan. Tak, saya nak merasa juga, saya pun makmum juga setengah-setengah masa. Jadi dia hormat kita sebab tawaduk kita. Bukan kita nak nampak tawaduk, bukan nak nampak kita zuhud, tak. Tapi kita sebolehnya merasai apa jemaah buat. Baru kita tahu apa kelompangan, apa kekurangan. Oh, layanan sebelum ni tak bagus lah, lambat, kena pasang lagi meja, bagi queue tu pendek supaya orang tak tunggu lama nak makan. Kita tahu, kalau kita makan dalam dewan, kita tahu apa masalah jemaah, tak tahu. Sebab tu kita kena letakkan tapak kasut kita tu di kaki jemaah juga sama-sama. Baik. Dan jauhi aktiviti tidak bermoral, merokok, minum ketum di khalayak ramai. Ni, imam kalau boleh jangan merokok. Ada tak imam merokok? Tak ada orang wali-wali kan, tengok muka pun tahu. Baik, saya kalau temuduga imam, itu soalan yang saya akan tanya kepada imam-imam yang bakal calon imam. Saya tanya, merokok tak? Kalau merokok tak mahu. Saya KIV dulu. Dah tak ada sangat, kalau 4 orang tu masjid tu hantar semua merokok, saya akan baru pilih yang lain. Tapi kalau ada 4 orang tapi merokok ni baca sedap pun, saya tak ambil. Sebab ijtihad yang saya pegang adalah rokok itu haram. Kalau yang tu dia tak boleh tinggal, perkara haram-haram yang lain juga dia boleh melibatkan diri dia. Saya pegang fatwa Jordan mengatakan rokok itu najis. Mungkinlah ada kajian-kajian mengatakan rokok tu najis. Isap rokok semayang, rokok dalam bukit. Rokok, kotak rokok dalam bukit. Minta maaf cakap lah, kalau AJK jadi merokok, saya tak nak masalah. Tok Bilal, Tok Imam, jangan merokok. Kalau boleh merokok, kalau nak merokok, tuan-tuan, letaklah jawatan imam. Kan? Benda yang sikit pun kita tak boleh lari, tinggalkan. Perkara besar lagi lah kita tak boleh tinggal. Sebab rokok ni satu perkara, bukan lagi, memanglah ada ijtihad. Mungkin ada khilaf yang katakan benda tu makruh dan sebagainya. Memanglah semua benda harus, asalnya al-aslu fi asya' al-ibahah. Asal hukum itu adalah harus. Rokok tu harus. Kan? Dia nak pegang kata harus. Saya kata betul lah, haruslah rokok tu. Tapi dia boleh mendatangkan kemudaratan tak? Dia boleh jadi haram. Siapa yang cakap tu? Ulama'. Siapa ulama' tu? Doktor. Bila doktor yang mengesahkan, perkara itu akan menyebabkan orang sekitar dia mudarat, dia sendiri akan mudarat. Walaupun kemudaratan itu lambat, bukannya cepat tu juga seperti arak, tapi rokok juga adalah satu perkara yang diletakkan sebagai satu kemudaratan. Bila perkara mudarat, dia tak boleh tinggal. Yang ni hati-hati. Sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata dalam kitab Ihya, orang yang tak boleh tinggal perkara makruh adalah sifat fasik yang besar. Fasik yang besar. Sebab tu imam kalau boleh tinggal-tinggal. Melainkan kalau wajib dia merokok macam mana? Kalau tinggal rokok, ustaz saya gila babi. Isyak. Itu isyak. Tapi kalau kata boleh tinggal tak ada masalah, tinggalkan.
Orang yang nak laungkan azan, ingat satu perkara. Kalau suatu perkara yang masuk itu haram ke mulutnya, dia doa, Allah tak makbul. Allah tak dengar doa dia. Kan? Allah tak dengar doa dia. Jadi kita sebagai imam duk menangis, qiyamul lail menangis, baca ya Allah ampunlah dosa, tok imam, tok Bilal semua menangis. Tiba-tiba Allah tak dengar doa kita. Bukan saya kata doa kita ditolak tak. Saya tak cakap, tak maksudkan doa tuan-tuan yang merokok Allah tolak tak. Tapi adab-adab dalam berdoa. Kan? Perkara haram, ada hadis Nabi kata apa? Kan? Mengambil harta ataupun makanan yang haram walaupun sikit, layak kamu ditempatkan dalam neraka Allah. Jadi kat situ pun dah ada hadis. Orang nak azan supaya azan tu sampai bukan takat kepada manusia-manusia, tapi ke langit-langit, supaya malaikat mencatat amalan azan kita, muazzin itu melaungkan azan. Maka sebab itu Tok Bilal janganlah merokok. Ni dak habis-habis merokok tenyih kat tau, terus bang kumur tidak apa tidak. Kan? Jangan, jaga adab tu, jangan merokok. Minum arak, minum ketum tu, itu khilaf. Kan? Saya tak minum, tapi ketum tu kalau dah hari ni diletakkan dalam akta dadah bahaya, kita ikut je lah penguasa yang ada. Esok kalau naik orang lain pula kata ketum halal, Tok Imam boleh minum. Hari ni haram, haram lah. Maksudnya kita ikut. Kata ketum hari ni tak boleh minum. Kan? Tak tahulah ketum tu ada jenis ke apa Nasir? Tanya, bukan nak jerak sekat jarang, tanya. Tanya. Itu. Sekarang ni kalau kata dalam KKM kata ketum itu termasuk dalam akta dadah ataupun perkara minuman yang boleh merosakkan. Maka kita ikutlah penguasa yang ada. Esok kalau naik orang lain kata nak menghalalkan ketum sebagaimana vape, dulu kata haram, hari ni halal. Boleh, dah tak masuk dalam akta dadah berbahaya vape. Kan? Jangan pula saya kata tak masuk tu tuan-tuan boleh isap vape. Tak, maksudnya kat sini dulu vape haram, sekarang vape dah halal. Kan? Sama juga hari ni ketum haram. Esok andai kata naik orang lain menteri kata nak menghalalkan ketum, kalau dia kata menjadi positif pada kita, minum lah. Kalau boleh kata ustaz, saya kalau minum ketum ni baca 2 juzuk 1 rakaat, tahan. Minum lah. Kalau lah, kan, ni contoh. Tapi sekarang dah tak kata tak boleh minum, jangan dijadikan diri kita budaya benda-benda yang memudaratkan. Sikap ramah kepada ahli qaryah ni penting. Maksudnya ahli qaryah kita kena bersopan santun, rai mereka. Orang kata bila orang pi minta kenduri baca doa, pergi, jangan boikot. Jangan boikot. Orang panggil tahlil, pergi. Walaupun manhaj kita pegang kata tahlil tak boleh, itu tak boleh, kan? Tak boleh makan. Tuan-tuan tak mau makan tak apa. Pi baca tahlil. Tahlil tu perkara yang disunatkan baca ayat Quran. Baca tahlil la ilaha illallah, takkan masuk neraka. Kalau tuan-tuan ada khilaf, ada pandangan manhaj kata makan kenduri arwah adalah bid'ah, tuan-tuan jangan makan. Ini kata bid'ah, time orang ayam masak merah balun juga, kan? Kalau ni pergi rai tu supaya jaga ukhuwah tadi. Bukan kata apa tak masuk neraka. Jangan mudah kita menerakakan orang. Perkara yang baik itu kita buat. Bukan kata perkara semua yang Nabi tak buat itu adalah perkara yang dhalalah. Itu khilaf yang lain, itu bicara yang lain. Tuan-tuan boleh buat perdebatan yang lain, isu lain. Tapi hari ni dari segi etika imam, jaga bersikap rahmah. Ada orang jemput kenduri kahwin, pi. Ada orang jemput kenduri tahlil, pergi. Ada orang panggil doa, orang kata orang nak pergi haji, pergi. Kalau orang panggil untuk urus jenazah, pergi. Imam kena ambil ilmu pengurusan jenazah. Hari ni kadang-kadang imam tak pandai urus jenazah. Kena ambil. Tak boleh, anjurkan di masjid, panggil semua orang kata pegawai masjid buat pengurusan jenazah. Sebab apa? Imam orang akan cari dulu. Mati orang cari, kahwin orang cari, nak sunat orang cari, nak pergi haji orang cari. Semua imam. Diingat imam ni semua boleh buat. Ada setengah imam dia hanya boleh jadi imam solat, tapi nak baca doa-doa ni dia kena cari buku Yasin. Tak ada buku Yasin, dia blank. Dia mula pening, cari dalam dashboard tak ada, apa semua tak ada. Nak baca talqin pun tak reti.
kena pandai-pandaikan diri kita untuk sekali tak pernah cuba, tuan-tuan tak tahu. Tapi kena buat. Tak tahu tak apa, buat dulu. Ada pembetulan orang tegur, imam salah buat tadi tu. Baca dulu surah Insan baru baca ni. Baca surah Mulk dulu baru baca Talqin. Ada orang kata ni cara kami macam ni. Kena raikan benda tu. Kena raih. Oh macam tu, saya macam ni. Walaupun kita tak pernah buat, kita tutuplah aib kita. Oh saya dulu belajar macam ni. Tak apa, kita ikut kaedah yang mana asal daripada ni. Saya pernah jadi, bila kita punya kaedah baca talqin macam ni, tiba-tiba orang kata, Ustaz tak baca tadi surah Insan. Kan? Oh dia kata kena baca ke kat sini? Wajib ke? Tak wajib, tapi sini baca. Kita raih baca. Kita raih baca. Baik. Dan jauhi aktiviti-aktiviti jenayah, syariah ataupun sibil. Dan etika sosial. Boleh sikit lagi ya, mana saya? Okey, sikit lagi dah habis. Dan menghadiri dan mengetuai aktiviti-aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan. Ni sosial, etika sosial. Kena hadir, kena hadirkan diri. Ni dah bukan tugas kita, kita tak mau hadir. Kalau boleh kalau imam yang bertugas ada backup imam di belakang. Backup imam di belakang imam yang sedang bertugas. Terutamanya solat Jumaat. Jangan kita kata ni bukan minggu aku, pergi semayang kat belakang. Ni majlis keagamaan. Imam kena backup. Andailah imam yang tadi tu tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba dia tak boleh nak orang kata perform, maka kita kena bersedia. Walaupun secara bidan terjun kena ambil tugas tu. Saya pernah jadi kat saya tuan-tuan. Pernah jadi kat saya. Imam yang ada tu turun daripada mimbar. Saya duduk di saf keempat. Memang saya pun waktu tu saya duk ingat ada imam backup, sebab dalam jadual masjid kami tu ada imam ni tugas, ini backup. Jadi turn minggu tu saya tak tugas dan tak backup. Saya duduk saf keempat, duduk betul mimbar. Tiba-tiba imam tu turun sebab dia ada sakit kencing tak lawas. Dia terkencing. Dia turun tu, imam yang backup tak ada. Orang dah cari-cari dah. Kan, khutbah dah separuh, baru suku. Nak tak nak, kita dengan seluar baju pejabat ni, kita naik lah. Pegang ambil khutbah, kita pergi sambung khutbah yang dibacakan tadi. Baca daripada mula sampai akhir. Tu yang saya kata, imam kena bersedia. Kadang-kadang bidang terjun, kena buat macam tu. Kena bersedia setiap masa, imam. Baik. Sebab tu kita kata kena bersedia duduk di depan tu, backup yang ada. Mengutamakan budi bicara dan toleransi dalam urusan melibatkan ahli qaryah. Dalam urusan apa-apa pun ada budi bicaranya. Kalau minta orang datang minta derma dan sebagainya, jangan tolak terus. Cari kaedah membantu. Tak boleh semua, jangan tinggal semua, kata Nabi. Maksudnya kalau boleh jadikan masjid ini sebagai tempat aduan dan tempat menyelesaikan masalah. Kalau kita bukan kata pusat khidmat, kita bukan pusat zakat, tapi ada orang datang nak minta derma kat kita, nak makan, tak ada duit, kita carilah solusi macam mana. Kita tak pegang cash masjid. Kita bukan orang yang pegang cash masjid. Dulukan duit kita. Nanti bagi tahu, ni ada kawan, sahabat kita datang minta tolong, saya dah dulukan duit kita, minta ni. Bagilah bukti, salinan IC ke apa kita ambil. Ataupun jangan terus tolak hampa dia. Ada sikap, kita kena ada budi bicara. Tak ada pun, kita umumlah siapa-siapa yang nak bantu sahabat kita ni, bantulah dia. Dia ada kekurangan dan dia minta bantuan kita. Kita minta, kita cari satu jalan keluar kepada permasalahan orang tu. Jangan kita tolak, oh ni bukan pusat zakat, nak minta bantuan, no pusat zakat, ni masjid. Jadi selalu jadi macam tu. Jadi tu orang hari ni, masyarakat ada setengah orang compare. Hang tengok gereja boleh bagi bantuan, masjid kedekut. Dia jadi macam tu. Sebab apa? Ada setengah masjid dia tak mesra kepada para jemaah. Bukan kita kata masjid tempat nak kutip derma, nak minta derma, tapi sekurang-kurangnya kita membantu. Walaupun ada setengah-setengah masjid letakkan peraturan, tak boleh letak edar tabung dan sebagainya, tapi kita cari solusi macam mana supaya tak melanggar peraturan dan boleh menjelaskan orang kata penyelesaian, orang kata permasalahan yang ada pada jemaah tersebut. Baik, perwatakan matang dan tenang. Ni maksudnya kita tenang, tak payah kita masuk dalam apa-apa provokasi yang berlaku. Kita kalau ada masalah antara jemaah dengan jawatan kuasa, kita jadi pendamai, bukan kita jadi
pemusnah segala ukhuwah yang ada. Baik, menjadi contoh dan sumber rujukan kepada ahli qaryah dalam urusan agama. Yang ni kena penting. Kata imam, kena banyak mengaji, kena banyak membaca, kena banyak melibatkan dengan buku-buku agama. Supaya apa? Permasalahan-permasalahan jemaah tentang haid, tentang apa, kita kena tahu. Kadang-kadang orang bukan tahu kita ni. Bila orang letak kita imam, seolah-olah kita ni semua tahu. Kan? Setengah imam tu dia bukan daripada background agama, cuma dia pandai baca Quran sedap. Orang kata tak ada orang kampung lain lah hang jadi imam. Tiba-tiba tempat dia lah orang tanya tentang macam mana nak bagi faraid, kan? Macam mana haid wanita. Wanita selalu telefon. Tuan-tuan pun kena kan? Tengah-tengah malam telefon, saya nak tanya tentang haid. Tengah malam haid. Kita pun nak jawab, kita kena ada ilmu. Sebab itu dah jadi tempat rujuk masyarakat. Orang nak tanya mufti, mana ada nombor telefon mufti, ada nombor telefon imam je. Sebab tu apa-apa masalah, yang penting buat persediaan. Ilmu kena ada. Baik, yang kata memberi nasihat dan bimbingan ahli qaryah. Apa-apa nasihat yang baik untuk ahli qaryah. Mengutamakan kemaslahatan umum daripada peribadi. Maksudnya jika kita ada dua pilihan, sama ada pilihan maslahah umum yang kita perlu ni, tinggalkan maslahah kepribadian kita dulu. Baik, etika umum sikit je ni. Dia kata etika umum apa dia? Memelihara maruah diri, keluarga, organisasi, institusi dan agama. Maksudnya kita dalam etika umum, maksudnya garis panduan ni apa dia? Memelihara maruah diri kita daripada dicemari. Sama ada baik perkara itu benar ataupun perkara fitnah, kita elak. Sebab itu daripada awal tadi saya kata, seorang imam ada sifat warak. Kalau berpakaian dah lain daripada masyarakat sebagai contoh. Jangan bagi timbul persoalan fitnah kepada kita. Walaupun itu jadi trend sekarang, pakai singlet, pakai seluar ketat, pakai seluar pendek keluar main bola. Kan? Bagi imam, orang tak mau tengok macam tu. Imam pakai seluar ketat, pakai seluar pendek. Daripada segi waraknya tak betul. Jadi nak pakai apa? Pakai tracksuit. Boleh je pakai tracksuit main bola. Kan? Walaupun orang lain pakai seluar pendek, kita imam. Aku tak boleh pakai macam hang. Nanti apa orang kata? Sebab kita bukan kata nak letakkan diri kita mulia daripada orang, tapi kita jadi pandangan kepada masyarakat. Daripada elok, daripada timbul fitnah. Walaupun kita tutup aurat, betul dah. Daripada segi aurat tutup dah. Tapi daripada segi adab tak betul. Maka elokkan perkara tersebut. Dan dia kata sentiasa membawa imej kepribadian seorang imam di lapangan, kerana imam adalah ikutan contoh tauladan bagi masyarakat. Sebagai imam, kita mesti ada satu, orang kata, panggil kategori yang lain daripada masyarakat. Maksudnya daripada segi pakaian, daripada segi perwatakan, percakapan, orang kata sosial, apa-apa saja imam ni dijadikan perhatian dan dijadikan ikutan. Bagi orang-orang muda kat dalam pagi ni, dalam dewan ni, anda adalah ikutan kepada remaja-remaja yang ada di luar sana. Maka apa yang anda nak bawa kepada remaja, apa yang anda nak tunjukkan kepada remaja supaya menjadi contoh. Kalau anda yang ada dalam dewan ni sama je macam orang remaja yang bukan imam di luar sana, maka tak adalah keistimewaan anda di tengah-tengah masyarakat. Maka letakkan, memposisikan anda semua sebagai seorang imam jadi ikutan. Ikutan kita siapa? Baginda Nabi SAW. Bila kita mengikut Nabi, maka orang nak mengikut kita. Maka secara keseluruhannya kita membawa orang mengenal Nabi kita. Ingat, ikhlaskan diri. Utamakan, kenalkan masyarakat dengan Allah, bukan mengenalkan masyarakat, mengenalkan diri kita kepada masyarakat. Kita tak terkenal tak apa. Allah yang angkat darjat kita, bukan masyarakat. Maka kalau kita berpegang kepada prinsip yang katakan tadi, maka kita sebagai imam yang menjadi ikutan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, pegawai masjid adalah cerminan kepada masjid. Orang kan fitnah, kalau pegawai masjid, imam bila tak berapa bagus, dia kata, apalah masjid ni, lantik imam, bukan-bukan.
kan, lantik imam tak betul. Maka pegawai masjid adalah cerminan kepada masjid, tuan-tuan. Jika tuan-tuan bagus, nama masjid itu akan harum kerana tuan-tuan. Dan pejabat agama dan pejabat agama negeri dan majlis agama Islam negeri-negeri. Baik, ini antara satu-satu perkara yang saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan. Yang baik, yang perkara yang baik itu bolehlah mengambil sebagai kata titik tolak kebaikan. Yang buruk, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jikalau terkasar bahasa menyinggung perasaan hati tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita share pagi ni, tengah hari ni, menjadi orang kata satu saham dan satu penambah baikan kepada jati diri kita sebagai seorang imam. Mudah-mudahan sirru ala barakatillah. Saya doakan tuan-tuan mampu menjadi memegang amanah sebagai seorang imam dan menjadi orang kata pembaharuan kepada jawatan imam ini, orang kata jadikan dihormati oleh masyarakat, bukan dicerca, bukan tempat untuk dicemuh lagi. Maka letakkan jawatan, orang kata letakkan orang kata amanah sebagai imam ini sebagai tempat yang selayaknya kepada tengah-tengah masyarakat, insya-Allah. Jadi saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.